Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat hadir bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu ini penerimaan agama dari Islam, yang mana kita sampai itu kepada bahagian kedua tentang usul golongan yang tentang usul orang yang tersilap atau tersalah daripada Islam. Usul pertama mereka menolak dan menentang nas yang tak kena dengan kehendak mereka. Usul kedua mereka adalah mempermain-mainkan atau memperolok-olokkan sumber-sumber penilaian syariah. Kita terangkan dahulu bahawa kita sebut pada kelas yang mula-mula dahulu, usul penilaian syariah ni kembali pada Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishab, masalih mursalah, saddu zara'i', qaulus sahabi, syara' man qablana. Maksudnya ada 10 benda lah yang menjadi rujukan. Kita halalkan, kita haramkan, kita kata benda boleh, benda tak boleh, benda yang tak suka, tak suka dan sebagainya. Kita kembali kepada usul-usul penilaian syariah. Jadi, tapi kita kata benda tersebut dipakai keseluruhan, bukannya dipakai separuh tinggal separuh. Contoh macam mereka buat yang kita kata dalam usul pertama mereka mempermain-mainkan dengan cara beriman dengan kitab, tak beriman dengan sunnah. Jadi maksudnya kita kata kat situ dah masalah, kerana orang beriman kitab, tak beriman sunnah, dia tahu tentang arahan Allah Ta'ala, tapi untuk praktikkan arahan tadi perlu pada sunnah. So iman kitab, tak iman dengan sunnah, maka benar-benar menyebabkan masalah. Okay? Ataupun kadang-kadang dia permainkan dengan cara apa? Dia percaya sebagian kitab, kufur sebagian kitab. Mana ada benda dia tak percaya, dia percaya. Benda dia tak nak, dia tolak. Walaupun datang nas yang sama, hadis yang sama, atau ayat Quran yang sama, dia akan tolak, dia ambil separuh apa ni nak, dia tinggalkan benda yang tak ni. Kemudian ketiga, mereka akan membuat pembohongan ke atas nama Nabi, ataupun menukilkan pembohongan, sama ada dia buat ataupun dia tak kisah berkenaan dengan penyemakan sunnah. Yang keempat adalah mereka ni menyembunyikan nas, sorokkan nas. Kemudian yang kelima, menyelewengkan nas daripada pengertian dia. Yang ketiga, yang terakhir kita ambil itu, yang keenam adalah berkenaan dengan mereka berhujah dengan nas tadi, dengan sunnah tadi atau dalil, untuk sokongan, sokong apa dia buat, bukan dia bina di atas bersandar kepada hukum tadi. Contoh macam kita, kalau kita bersandar, contoh macam kenapa puasa Isnin dan Khamis, Isnin atau Khamis atau Isnin dan Khamis, kerana ada nas yang menggalakkan. Bukan kita suka buat satu benda, kita cari dalil yang sokong perangai kita. Itu cara yang kita kata yang terbalik di kalangan mereka ni. Okey, yang ketujuh kita ambil itu adalah berkenaan dengan menolak hadis ahad. Kita terangkan panjang lebar pada kelas yang lalu tentang apakah hadis ahad. Kita kata hadis ahad ini adalah berkaitan dengan jumlah perawi hadis, bukannya berkaitan dengan sahih atau dhaifnya hadis berkenaan. Maksudnya kalau perawi hadis tersebut, yang kita kata yang meriwayatkan hadis tersebut, dia punya jumlah di kalangan para sahabat seorang sahaja, maka ataupun sahabat ramai tapi tabi'in seorang saja, atau tabi'in ramai tapi semua seorang, lapisan berikutnya seorang saja, dia akan membawakan pengertian bahawa hadis itu adalah gharib, maknanya jalan dia terasing, orang lain tak dengar, dia seorang dengar. Dia bukan lagi menjadi masalah dhaif atau tidak. Bahasa dhaif atau sahihnya hadis tersebut kembali kepada syarat hadis sahih. Itu hadis sahih kita kata ada 5 syarat. Pertama, sanad, rantai periwayatan kena bercantum, tak boleh putus. Itu kita bincang tu. Mana kalau dia kata orang tu daripada sampai Nabi, jangan putus. Hilang seorang, seorang putus, maka tak pakai. Contoh macam orang tu dia duduk tak jumpa Nabi, tapi dia kata aku jumpa Nabi, aku cakap Nabi, Nabi kata, atau sahabat kata, dia tak jumpa sahabat tapi dia kata, putuslah. Okey, jadi syarat pertama kena bercantum. Kedua, perawi hadis tu, kedua dan ketiga lah, perawi hadis tu kena bersifat dengan adil. Adil maksudnya saksama. Saksama tu kita kata tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membuat dosa-dosa kecil, tidak berterusan dengan dosa kecil. Buat dosa kecil ni mustahil lah. Mana manusia ni tak buat dosa langsung, mustahil. Mesti ada tersalah cakap, tersilap dan sebagainya. Pasal Nabi kata kullu bani Adam khata', semua anak Adam ni banyak buat salah.
Wa khairu khata' at-tawwab. Sebaik-baik orang buat banyak bersalah adalah orang yang banyak bertaubat. So kita tak boleh lari daripada bersalah, tapi kita akan bersalah, cuma kita kena banyak bertaubat. So orang tu tak buat dosa besar tapi tak berterusan dosa kecil. Mungkin ada tergarang kat orang ke, tapi dia dosa kecil tak berterusan. Dan terakhir tidak melakukan perkara merosakkan maruah, benda-benda yang bertentangan dengan kebiasaan. Contoh macam kita sekarang ni, dalam kehidupan kita zaman dahulu adalah kes berkenaan dengan cara pakaian ataupun tempat lepak tepi kedai kopi ke, main dam. Ustaz main dam. Kan, ustaz main dam 5 jam main dam dan sebagainya. Atau masuk kedai game, tak main judi, dia main game je. Masalah lah. Jadi kita kata benda-benda macam tu merosakkan maruah. Khariul muru'ah dia kata. Dan itu dikatakan adil. Kalau Imam Syafi'i dia terjemahkan pengertian adil ataupun saksama tu adalah dengan orang tu kebaikan dia lebih banyak daripada keburukan dia. Mana memang kita nampak dia ni, kita pandang dia nampak baik. Maka ada orang kita nampak pandang dia, kita nampak keburukan dia. Cakap bohong, menipu orang dan sebagainya, semua ada pada dia. Satu lagi kita pandang, tengok, nampak dia ni, okey, itu ada juga yang dikatakan macam tu. Tapi pengertian yang paling menyeluruh ada apa yang diletakkan lah. Mana tak buat dosa besar, tak berterusan dengan dosa kecil, tak melakukan perkara merosak maruah. Kita tu perawi dia. Itu syarat kedua. Perawi hadis tu mesti semua macam tu. Kemudian ketiga mesti dhabit. Perawi hadis tu mesti kuat hafalan. Kalau dia jenis lupa, asyik salah dan sebagainya, maka benda tu akan merosakkan kesahihan hadis tersebut atau mengurangkan tahap kesahihan hadis tersebut. Apa tadi kalau dia kata dia langsung lupa, dia lupa langsung. Maka bahkan dekat sini kadang-kadang ada perawi hadis tu, kadang-kadang dia ketika muda dia diterima. Dan dia ambil hadis dia, kemudian dia dah tua atau kitab dia terbakar dan sebagainya, dia akan menjadi dhaif selepas daripada tempoh tertentu. Itu yang ketiga, maksud dia ciri yang ada pada perawi hadis. Kemudian yang keempat, hadis yang sahih ni mestilah tidak syaz. Syaz maksud dia tidak berlaku perselisihan hadis tersebut dengan hadis yang lebih kuat daripadanya atau lebih sahih daripada dia. Macam kita terangkan apa, lafaz yang lain datang dengan A, dia datang dengan B. Contoh macam kes hadis sahih Muslim, satu hadis tu dia bukan masalah sanad dia betul, lafaz hadis tu dipanggil syaz. Maksudnya kalau kita nak ajar, kita nak sebarkan dan sebagainya, sila pakai yang dipakai oleh jumhur. Maksudnya lafaz yang datang 7 golongan yang dipayungkan Allah Ta'ala dengan payungan Allah Ta'ala pada hari terpayungan mereka payung Allah Ta'ala. Itu satunya yang nombor 6 itu orang yang bersedekah, seorang lelaki bersedekah dengan satu sedekah, tidak mengetahui kiri dia apa disedekah oleh kanan dia. Kiri tak tahu, kanan sedekah apa. Dalam Sahih Muslim, lafaz datang tak mengetahui kanan dia apa kiri sedekah. So semua orang riwayatkan dengan tak tahu kiri apa kanan sedekah. Datang satu lafaz tadi dengan tak tahu kanan apa kiri sedekah. Kiri, kita biasa bersedekah kanan kiri, kanan. Okay, jadi di sini kita kata lafaz itu syaz. Lafaz itu syaz. Hadis itu dari segi sanad dia sahih, tapi lafaz hadis itu syaz dipanggil. Syaz, pelik. Pelik berlaku keganjilan apa dia kata pertentangan dengan yang lebih kuat daripada dia atau lebih ramai daripada dia. Itu menjatuhkan kesahihan hadis tersebut. Dan yang kelima, tidak ada kecacatan tersembunyi. Yang kita kata kecacatan tersembunyi ni, kadang-kadang mungkin perawi itu sezaman tapi tak pernah jumpa. Contoh A tak pernah keluar daripada Kuala Lumpur. Saya pernah jumpa ada orang tak pernah keluar daripada Melaka. Semua hidup sehingga dia kahwin. Sehingga dia berkahwin, dia baru keluar Melaka. Sebelum tak pernah keluar Melaka. Keluar daripada negeri tempat asal tu, tak pernah keluar. Tak pernah naik kereta, tak pernah. Kenderaan bawa dalam Melaka je lah. Tapi lepas dia kahwin, barulah keluar jalan dan sebagainya. Sebelum tu tak pernah ada. Katakanlah contoh macam benda macam ni tak diketahui oleh semua orang. Kalau kita baca dalam buku tentang biodata para perawi hadis, kadang-kadang mungkin orang tu sezaman satu masa pernah punya guru yang sama. Mungkin guru tu pernah pindah kat sini, tapi diorang dua mungkin tak pernah bertemu. Benda-benda macam ni tak diketahui melainkan oleh ulama-ulama yang mengkaji tentang rijalul hadis. Contoh macam Imam Muzi atau Imam Ibn Hajar Asqalani, dia terkenal sebagai orang yang mengetahui tentang perawi hadis ni, ini siapa. So dia memang limited. Kenapa saya kata limited itu? Sebab Nabi, para sahabat, para tabi'in, zaman para tabi'in terus start dari salin penyalinan. Macam Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau start dah menyalin, merekodkan dengan tulisan siapa. Dan jarak dia dengan Nabi dalam 3 atau 4 saja.
Cuma di antara kadang-kadang tabi'in dengan tabi'in ni mungkin ada 3 orang, sahabat Nabi seorang, kan jadi ramai dah sikit. Tapi segi masalah sanad tadi, kita rantai sanad tersebut jadi banyak macam tu sebab mungkin tabi'in dengan tabi'in ada meriwayatkan. Jadi konteks jarak tadi, kita kata orang yang sezaman tu diketahui siapa. Dia bukan extend sampai 500 tahun tau. Penulisan hadis ni, penyalinan hadis semula tidak sampai pada 500 tahun. Dia berhenti pada tahun dalam 200-300 Hijrah. Stop. Mereka kalau datang lepas tu tak nama perawi hadis dah. Dinamakan sebagai orang yang menukilkan hadis sahaja. Sebab tu macam Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud, dia punya limit zaman mereka pada awal tadi. Kalau dia kata ada orang nak jumpa pun, dia mesti lintas atas tu juga. Takkan jumpa orang lain. Mesti jumpa orang yang atas tu juga. Yang faham Pasal macam Imam Syafi'i rahimahullah. Dia ketika mana dia di Baghdad, dia nak sibuk jumpa dengan Abdul Razak As-San'ani. Tu sampai dia kata la budda min San'a wa in tala safar. Tak boleh tidak kena pergi San'a sekalipun jauh perjalanan. Pasal dia tahu, dia dengar berkenaan dengan Abdul Razak As-San'ani ni banyak meriwayatkan asar para sahabat. So dia ni tabi'in. Kan sama sekali. Jadi dia cari orang ni untuk dengar apa yang sahabat punya hadis dan sebagainya. So jarak mereka dekat dan Abdul Razak As-San'ani, anak murid dan sebagainya terus menyalin buku dia. So limited, faham tak? Jumlah tu limited. Maka dikenali perawi tadi 100, tahun 100 para sahabat punya jumlah dan sebagainya, maksud pada tabi'in dan tabi'in. Itu tiga generasi yang awal yang diambil. Lepas tu generasi keempat dan sebagainya dah mula penyalinan semula. Penyalinan dah mula start. Mungkin Bukhari diriwayatkan daripada Imam Ahmad sampai ke atas. Tapi kita kata limitation dia kat situ memang jumlah dia limited. So jangan nampak macam siapa ni? Dia ada orang-orang yang diketahui. Bukannya main random je. So kalau orang tipu pun kata masukkan orang yang tak wujud, orang tahu siapa yang ada. Pasal setiap perawi tadi, guru dia siapa, anak murid dia siapa dan sebagainya, semua telah diketahui. Okey, pasal masalah ni, pasal Muslim dia kata memadai dengan sezaman. Bukhari kata mesti pastikan jumpa. Macam saya Muslim ada aku mendengar. Oh bukan, dia kata aku mendengar. Dia berkenaan dengan aku mendengar dengan kami mendengar tu, kalau dia dengar seorang, aku mendengar. Kalau dia kata apa sami' tu kan, kalau dia kata sami'na apa di sini hadatsana cerita pada kami, hadatsani cerita pada aku. Itu berkenaan jumlah orang yang mendengar bersama-sama ketika itu. Di situ boleh kita tengok ketika orang kata hadatsani, maksudnya dia dengar seseorang. Hadatsana dia kena dengar ramai. Itu contohnya. Jadi semua benda tu pasal jumlah orang yang menceritakan tadi. Tapi macam kita tahu Bukhari Muslim beza sebenar adalah berkenaan dengan syarat. Bukhari syaratkan bukan setakat sezaman, mesti berjumpa. Pastikan mereka telah berjumpa. Ada bukti mereka berjumpa. Muslim kata memadai dengan sezaman. Itu kenapa Sahih Muslim jatuh sikit dari sudut tersebut. Tapi Muslim mensyaratkan lain, disyaratkan berkenaan dengan mesti betul lafaz. Sebiji macam yang dapat Nabi SAW. Bukhari kata tak apa dengan makna. Bukhari kata tak apa dengan makna. Bukhari kata tak apa, dengan makna pun tak apa, memadai. Tak semestinya dengan lafaz yang serupa. Itu Bukhari punya syarat. Muslim kata tak, mesti syarat, mesti lafaz tadi sebiji macam mana yang didengar daripada Nabi SAW. Dia pastikan benda berkenaan, dia nak benda tersebut. Dia takkan syarat macam tu. So beza. Jadi sebab kenapa dalam pembelajaran Sahih Muslim dan Imam Muslim bila dia bawakan hadis, dia contoh macam hadis solat malam, dia tak terus lompat kepada tajuk apa perbualan para sahabat tentang solat malam tersebut. Macam kisah yang kita kata berkenaan dengan Sa'ad bin Hisham bin Amir, yang hadis solat malam tu, yang mula-mula dia datang, dia nak jual harta dia, beli senjata. Yang dia nak dia cerai bini, jual harta, jual senjata, beli senjata, beli kenderaan, nak jihad sampai mati. Kisah tu kisah awal perbualan dia dengan orang-orang yang di Madinah. Bila mana dia nak buat perkara tersebut, dia pergi ke Madinah nak jual harta dia dan sebagainya. Bapa dia Hisham bin Amir adalah sahabat Nabi. Dia ni Sa'ad bin Hisham bin Amir. So dia telah ada tendensi, ada kecenderungan untuk cerai bini, jual harta, beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati, nak kejar syurga Allah Ta'ala. Tapi bila dia datang ke Madinah, orang Madinah sekat dia dan kata jangan buat. Dulu ada 6 orang nak buat macam kau. Jumpa Nabi SAW. Lepas tu Nabi kata, bila Nabi dengar macam tu, Nabi larang. Dan Nabi kata pada mereka, alaisalakum fiyya uswah, tiadakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Benda hadis ni panjang lah kita baca. Tapi lepas dari kisah tersebut, dia dengar orang cakap macam tu pada dia pun lepas tu terus patah balik. Dia pun bersaksi kepada orang ramai, saksikanlah aku telah rujuk balik diri isteri aku. Okey, kemudian dia cari, orang first dia cari adalah Ibnu Abbas. Dia cari Ibnu Abbas, tanya tentang solat Nabi.
solat malam Nabi macam mana ibadat Nabi. Lalu Ibnu Abbas halakan dia kepada Aisyah. So Aisyah pun ceritakan solat malam. Tapi ketika soal jawab tu panjang. Kalau Imam Bukhari, cara dia kadang hadis yang sama kerat 3. Dalam bab sekian satu, nanti depan sikit, separuh lagi, nanti depan sikit, separuh lagi. Kadang-kadang kerat 5, kerat 4. Dalam bab berlainan. Kalau orang tak belajar betul, dia tak tahu hadis duduk mana. Tapi sekarang dia ada letak numbering. Dia kata hadis ni sanad dia kat depan sekian-sekian. Kalau dalam Muslim tak, Muslim dia tak pecahkan. Kalau dia ketika bawa tentang tajuk tersebut, dia akan isi penuh. Dia buat the whole text. Even though yang kita nak cuma belakang tu, tajuk hadis dia tentang solat malam. Tapi di awal hadis ni perbualan kenaan masalah jihad. Yang apa kita kata luar batasan daripada apa yang ditetapkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengejar syurga, dan Rasulullah ajar para sahabat mengejar syurga. Rasulullah tak benarkan para sahabat mana nak berperang tadi sampai cerai bini dan sebagainya atas alasan untuk mengejar syurga Allah Taala. Tak diajarkan macam tu. Mana kita hidup macam tabi'i biasa. Macam tabi'i, macam kebiasaan biasa, tidak ada timbul tajuk berjihad lepas tu kena buang semua sekali dunia ni. Tak ada. Bila orang tu buat, maka dia ada masalah. Sebab Nabi kata tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Aku ni contoh kamu. Kamu nak masuk syurga, bukan aku contoh kamu. So konteks ini yang kita bagaimana lafaz hadis Sahih Muslim. Jadi the whole text akan muncul. Kita baca dalam sekian, the whole text. Dia bukan baca sebahagian je. Dia akan datang keseluruhan. Kerana cerita Khawarij akan cerita berkenaan dengan perang. Masuk sekali kisah perang tu penuh dengan bawa cerita Sahih Muslim. So itulah kenapa Sahih Muslim ni lebih digalakkan untuk dipelajari. Dari segi bab-bab dan sebagainya, dia lebih tersusun berbanding dengan Sahih Bukhari. Yang Iman Ihsan, Islam Iman Ihsan dua sekali. Dua sekali ada. Ya tak? Betul ulang tadi Ustaz kata syarat Imam Muslim kalau dia jumpa sahabat. Dia bukan jumpa sahabat. Dia kata maksudnya memadai dengan bertemu saja. Perawi A dengan perawi B memadai dengan sezaman. So perawi lah. Perawi hadis tu memadai dengan sezaman. Tak wajib jumpa. Tak wajib dipastikan. Bukan tak jumpa, tak wajib dipastikan. Macam Imam Bukhari kata mesti buktikan mereka telah berjumpa. Mesti ada bukti mereka telah berjumpa, barulah boleh kita ambil. Bukti boleh berjumpa ni macam ni. Antaranya contoh macam ni. Macam kadang-kadang perawi A dengan perawi B. Okey. Kadang-kadang hadis dia satu je. Satu hadis je di antara A dengan B. Tak ada hadis lain kecuali itu saja. Maka di sini timbul tajuk possibility diorang sezaman tapi bukan berjumpa. Tapi kalau banyak hadis diriwayatkan daripada A kepada B, macam daripada para sahabat Nabi kepada orang berikutnya, mungkin hadis satu tu mungkin di satu benda, mungkin ada hadis lain dia diriwayatkan daripada sahabat tersebut. Maka kita ketahui orang tu adalah anak murid ataupun guru kepada seorang dengan berapa jumlah atau bilangan hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut. Atau sebab kenapa kadang-kadang dalam periwayatan hadis persoalan perawi tadi adil dhabit, kita kata kena saksama dan juga kuat hafalan, diketahui macam mana dengan tengok siapa riwayat daripada dia. Keperamai periwayatan. Kalau anda kata setakat satu riwayat saja daripada dia ni, satu riwayat je ada ni, tak ada hadis lain kecuali satu tu je. Di situ yang ada timbul tajuk nanti kalau dipelajari dalam ilmu hadis adalah berkenaan dengan majhul, mana orang tu tak dikenali. Mana dia tak dikenali, dia dua. Individu tu sendiri tak diketahui siapa. Itu maksud dia majhul ain. Nama ada, tapi dia dipercayai ke tidak, tak ada siapa keluarkan statement. Majhul ain. Ada satu majhul hal. Majhul hal ni maksud dia ada 2-3 hadis diriwayatkan daripada seorang, mana ada orang dipercayai pernah ambil hadis daripada dia. Tapi 1-2 hadis je. Jadi tak ada siapa jadi ini keadaan dia adalah tak diketahui. Mana dia kenali tapi tak diketahui dia ni dipercayai ke tidak. Adakah dia kuat hafalan ke tidak, tak dapat tahu. Pasal just because ada orang yang dipercayai ceritakan daripada dia, tidak semestinya dia ni orang dipercayai sepenuhnya. Faham tak? Kadang-kadang mungkin ada penceritaan tadi untuk bagi tahu. Contoh macam orang tu ambil kisah daripada seorang untuk bagi tahu dia ni tak betul, tapi dia ceritakan. Macam Imam At-Tirmidzi. Dia datangkan hadis. Kadang-kadang dia kata hadis ni maudhu'. Dia bukannya datang macam pasal Imam At-Tirmidzi ketika dia bawa kitab karangan Sunan At-Tirmidzi, beliau sebenarnya nak kumpulkan dalil-dalil amalan-amalan orang-orang dalam Islam. Jadi dia datangkan dalil-dalil tadi, dia beritahu. Dia bukan nak kata hadis ni sahih. Itu masalah dia. Sebab kadang-kadang dia kata hadis ni dhaif. Hadis ni sekian, orang ni mungkar, orang ni dipercayai, orang ni dituduh penipu, dia sebut. He mention. Dia bukan nak bagi tahu orang tu dipercayai.
So terkadang periwayatan, tapi dalam rantai tadi, orang yang meriwayatkan daripada orang tersebut, orang ni dipercayai. The second one, orang mungkin kedua tu yang tak dipercayai. Ketiga mungkin dipercayai, yang tengah-tengah tu. Jadi kita kata kadang periwayatan tadi, ada yang orang tu diketahui hal keadaan dia, ada yang tak diketahui hal dia. So, jadi dalam konteks ni macam kita boleh tahu berdasar pada ada orang menceritakan tentang mereka, ataupun ada guru dia ramai, ataupun anak murid dia ramai menceritakan tentang siapa dia. Jadi hilanglah kekeliruan tentang dia ni siapa. So jadi dalam konteks ni macam Bukhari, dia kata mesti syarat kan macam tu. Syarat orang tu mesti diketahui dia punya kedudukan, siapa dia. Kemudian dalam masa sama tak memadai hanya sezaman, mesti dipastikan dia telah bertemu. Dengan cara tadi lah, cara bahawa mereka mempunyai guru yang sama ke, atau mempunyai tempat yang sama ke, negeri yang sama ke dia tinggal, ataupun pernah ada perbualan di antara mereka ke diriwayatkan, maka automatik dikira sebagai macam Bukhari dan Ahmad. Bukhari dan Ahmad dia adalah sezaman, dan juga Bukhari memang riwayatkan daripada Ahmad bin Hanbal. Imam Muslim dan Bukhari memang sezaman. Dan juga Muslim dan sebagainya menganggap Bukhari sebagai guru dia. Dia walaupun mereka dari syarat tadi tak sama kan, tapi dia anggap guru dia. Jadi secara tak langsung kita kata konteks hadis tadi, macam kita kata yang terakhir Syaz kan, bukan kan, ilah, mana kecacatan tersembunyi, macam orang yang bertemu tak bertemu, siapa mati dulu siapa mati kemudian. Dan dikatakan orang telah riwayatkan sekian, tapi rupanya dia orang tak bertemu. Pasal A lahir, B mati dah. Contoh macam ada baru ni, siapa hantar WhatsApp sibuk berkenaan dengan tajuk anjing dan benda sebagainya kan. Lepas tu kemudian dia buat perbualan di antara Bukhari, Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, Abu Hanifah. Ada orang hantar dalam WhatsApp. Jadi orang tanya saya kata ada masalah. Sebab apa? Macam mana dia orang berdua nak bersembang? Imam Abu Hanifah mati 150, Imam Syafi'i lahir 150. Tahun 150 Hijrah, seorang mati, seorang lahir. Sampai ada di kalangan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i ni, diorang main gurau-gurau. Dia kata imam kau takut. Imam aku dah pergi baru nak datang. Imam kau takut. Imam aku itu Abu Hanifah dah mati, barulah imam kau nak lahir. Dia cakap, dia buat gurau itulah. Di kalangan ulama mazhab ni, dia gurau. Tapi secara tak langsung dia kata tak ada pertemuan pun. Confirm tak ada pertemuan. Tiba-tiba seorang mati. Tapi kalau kata orang tak belajar, dia ingat macam ini dia percayai, A dia percayai, B dia percayai, tapi berlaku perbualan. Soalan datang mana? Kalau bagi tapi macam Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah tadi, memang confirm mereka tidak bertemu. Seorang lahir, seorang mati. Jadi kalau orang dia tak tahu tarikh lahir mati mereka diketahui, confirm tak ada siapa boleh tipu sebenarnya. Tapi kecuali orang yang tak faham, macam macam itulah, macam kisah Hasan Al-Basri tak bertemu Ali bin Abi Talib. Macam tu juga. Seorang belajar tarekat akan lintas, last sekali Hasan Al-Basri, kemudian Ali, kemudian Rasulullah. Anak amalan dia buat tu, dia kata daripada guru dia daripada Hasan Al-Basri, kemudian daripada Ali, kemudian daripada Nabi. Dia cakap itu. Problem dia sekarang, Hasan Al-Basri dengan Ali bin Abi Talib tak pernah bertemu. Tabi'in, tapi tak bertemu dengan Ali. Faham tak? Memang dia dengan Basrah, Kufah Basrah dekat. Ya, tapi tak bertemu. Tak ada periwayatan antara mereka. Faham tak? Jadi secara tak langsung mungkin dia baru lahir ke, kecil lagi ke, tak ada periwayatan antara mereka. So segala pernyataan macam tu mungkin ikutkan orang A dipercayai, B dipercayai, tapi pertemuan tak ada. Kita mungkin tak nampak. Mungkin ahli hadis saja tahu. Ada pun ada kisah hadis, orang tersebut dia datang riwayatkan hadis daripada A, dia datang kan jumpa, ambil hadis, dia salin. On the way balik, kertas dia pegang tu terbang, kena tiup angin. Lalu automatik bila A ambil daripada B, semua hadis dhaif. So dia tak ambil hadis lain. Datang untuk jumpa tu nak ambil hadis, jumpa dia jauh datang nak ambil hadis. Tapi on the way balik, kertas tu diterbangkan. So A ni tak boleh ambil daripada B. Kalau dia kata hadatsani B, dia cakap macam tu je. B kata kan, aku ambil daripada B, aku dengar B kata, tak boleh. Sebab apa? Sebab kertas dah terbang. Ya, kisah tu menyebabkannya dhaif. Jadi benda sini tersorok, tersembunyi, tak ada siapa tahu. Nobody knows, kecuali ulama hadis. Jadi ini kata kesihatan. Jadi 5 syarat tadi bukan berkaitan jumlah perawi, dia berkaitan tajuk apa? Sahih atau tidak. Okey. Kemudian kita dalam yang tadi jumlah tadi, ada yang seorang. Kalau perawi dia seorang panggil gharib. Kalau dua dipanggil aziz.
Kalau 3, 3, 3, 4 sampai 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sahabat masyhur. Okey, masyhur. 3 ni adalah hadis ahad. These 3 ni 3 ni adalah hadis ahad. Lawan dia ataupun lain berlainan dengan dia adalah hadis mutawatir yang lebih daripada 10. 11, 12, 13, 14 itu mutawatir dipanggil. Dipanggil mutawatir. Maksud sampai kata dia kata apa? Kemustahilan untuk kesepakatan berlaku di antara mereka, itu para sahabat atau tabi'in untuk berbohong menipu kita. Dah dia lebih 10 orang tu dia akan ni. Memang bawah 10 orang nak kelentong ada ni lagi. Lebih 10 orang dah masalah dah untuk kesepakatan berbohong. Sehari kita letak kan mesti ada seorang pecah. Kan? Jadi tak ada. Dia dalam bawah 10 orang kesepakatan tu boleh dibuat lagi. Tapi bila luar daripada 10 orang tadi dia akan hilang. Jadi bila kita kata apa tentang apa hadis ahad ni, dia hadis yang diterima pakai. Bukan masalah kita nak terima tolak kerana jumlah. Jumlah perawi tidak memainkan peranan. Yang memainkan peranan adalah masalah sahih atau tidak. Itu je. Dan syarat sahih tadi tidak kaitan dengan jumlah perawi hadis. Faham tak? Pasal ada hadis bohong, dusta, datang banyak, tapi tidak pun sahih. Contoh macam Puteri Gunung Ledang. Ramai, tapi tak pakai. Orang Bunian. Kan tanya kan, tanya orang Kedah, ada tak cerita Bunian? Ada. Orang Pahang? Orang Selangor? Ada. Orang Kelantan? Ada. Semua ada cerita orang Bunian. Johor ada. Soalan, dari ramai. Pakai ke soalan tu? Tak pakai. Jumlah orang tidak main peranan. Faham tak? Jumlah orang tidak main peranan. Macam saya ceritalah. Macam kan saya pernah tunjukkan video kan, saya kata apa? Macam apa Dr. Harundin dia kata pindahkan jin pakai bas. Kan dia sendiri clarify, dia kata tak pernah saya buat kerja ni. Pernah tengok kan video tu? Tak usah saya tunggu saya pasang lagi. Saya tak pasang dah, nanti pasang. Lain kali dah. Nak tengok sini buka YouTube, type Harundin, kemudian type jin bas, nanti keluar. Satu. Yang buaya tu Harundin buaya. Itu buaya. Okey, mana tu type itu. Jadi dia keluar video. Jadi faham dalam konsep maksud dia jumlah ramai kan. Kita ceritakan boleh kata hampir satu Malaysia. Kisah tu tadi masyhur. Jumpa saya sebut je semua orang angguk-angguk. Jadi hari dia pakai apa? Angguk-angguk kan. Lepas saya kata bukan je semua macam. Lepas tu saya tayang video. Dia ada expression yang berbagai kan. Dia mula angguk-angguk. Betul. Aku dengar. Ramai. Dari ramai. Mana orang ramai cerita tu bersepah. Boleh kata hampir macam mutawatir lah. Ramainya. Saya duduk Perak saya dengar, orang duduk KL dengar, orang duduk Kelantan dengar, orang semua dengar kisah tadi. Tapi masalah dia bila tanya kesahihan, tuan punya badan kata tak pernah saya buat kerja ni. Tak pernah saya buat kerja macam ni, dia kata. Ini dia punya statement. Mujur alhamdulillah dia hidup lagi dan terangkan. Kalau dah tak ada, memang orang ingat benda tu betul. Faham tak? Jadi ramai itu bukan syarat. Ramai itu bukan syarat. Contoh macam orang kita percaya berkenaan dengan apa? Ada Pontianak gigit orang dan sebagainya. Ramai orang cerita benda tersebut, betul? Tapi tidak pernah menjadi syarat. Bahkan bukan akidah pun percaya Pontianak, antara akidah umat Islam percaya Pontianak, Polong, Toyol dan sebagainya. Tak suruh percaya pun. Bahkan disuruh kita nafikan. Betul, dari ramai. Macam kisah macam apa, David Copperfield hilangkan bangunan dan sebagainya, hilangkan jambatan ni, hilangkan sekian. Adakah dia perlu dipercayai? Tidak. Tapi kisah tu dari ramai 80-an tu ramai cerita, daripada ramai masih tak pakai. Faham tak? Konsep dia ramai itu bukan syarat. So hadis ahad ini bukanlah masalah, kita kata penolakan dia bukan timbul daripada tajuk masalah tak sahih. Dan bahkan ramai tadi, kalau ramai yang dipercayai, ya, ramai dengan sifat 5 tadi. 5 karakteristik. Mana 5? Hadis tadi dapat 5 jalan periwayatan. Tapi tiap-tiap 5 periwayatan tadi dengan syarat-syarat yang 5 tadi. Ya, dia makin kuat. Tapi kalau dia kata 5 jalan, tapi semuanya salah. Semuanya ada. Yang ini pembohong, penipu, yang ini orang-orang Rafidah Syiah yang buat apa? Suka mereka hadis dan sebagainya. Maka dia makin gagal. Bukan makin betul. Dia makin gagal. Dia tidak makin sahih. Walaupun jalan periwayatan dia banyak, tapi makin lemah dan makin lemah. Faham? So dengan sebab itu saya kata ulang lagi, jumlah perawi hadis tidak menjadikan syarat.
Jumlah jalan periwayatan tidak menyediakan syarat. Pasal syarat tadi adalah 5 syarat berkenaan. So untuk orang tersebut kita kata sahih ke tidak berdasar pada 5 syarat berkenaan, bukannya berdasar pada jumlah. Kita ada kisah banyak dalam masyarakat kita, jumlah yang banyak tapi tidak pun sahih. Jumlah banyak. Jumlah cukup banyak. Dan kisah apa orang apa hantu galah. Hantu galah tu asal usul dia apa? Orang Bunian asal usul dia apa? Apa lagi? Banyak sungguh. Siapa? Syarahan pasal hantu. Kata hantu kat Malaysia semua perempuan. Pontianak. Tak. Jembalang ke? Bukan ni. Jembalang lelaki. Tak Pontianak. Toyol budak lelaki. Banyak. Dia kata kecuali Toyol. Tak, salah tu. Dia kata Pontianak kalau perempuan. Siapa tu? Tak, dia menafikan lah. Siapa dia? Dia siapa? Ustaz Manusia. Tak kenal. Okey. Apa? Anyway, itulah kita kata tak ada perempuan. Tak agak. Ustaz kata orang perempuan kalau Hantu raya mati melahirkan jantan. masuk mati syahid. Macam mana boleh jadi Pontianak dia kata. Anyway, baguslah dia buat reasoning lah. Anyway, tapi kisah asal dia gitulah tadi. Maksudnya benda banyak orang cerita tapi bukan bohong. Bukan sahih tapi bohong. Tak dicari pun kisah tu bohong. Okey? Dan makin kuat pun kisah berkenaan. Okey, baik. Jadi kita masuk ni Ketujuh, menolak hadis ahad. Ketujuh, dan antara sifat karakteristik orang-orang yang mempermainkan usul-usul penilaian syariah ni adalah menolak hadis ahad. Barangkali orang yang mula-mula menolak hadis ahad adalah secara keseluruhan dalam akidah dan hukum adalah Khawarij. Kumpulan Khawarij. Khawarij ini adalah kumpulan yang kita keluar muncul pada zaman umat Islam dahulu berlaku fitnah dan mereka adalah kumpulan yang membunuh Osman. Khawarij ini kumpulan yang membunuh Osman. Alasan dia kerana asalnya niat dia baiklah. Kerana kononnya Osman tak melaksanakan Islam seperti dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia orang kumpul orang daripada Mesir, daripada Iraq dan sebagainya. Dia datang ke Madinah dan serang Madinah. Dan bahkan ketika itu di Madinah para sahabat ada banyak pergi haji. Maka mereka masuk Madinah dan mereka paksa dan bila suruh Osman tak jawatan, dia tak jawatan, dia orang bunuh Osman. Dan pembunuhan itu berlaku. Lepas dari itu kumpulan ni yang bunuh Osman ni, mereka telah paksa Ali untuk jadi khalifah. Dipaksa jadi Ali khalifah. Dan Ali bin Abi Talib ambil kerana mereka ugut nak bunuh umat Islam. Lepas Ali ambil, dan memang kita kata dalam masalah pelaksanaan hukum Islam perlu perlu berlaku hak penguasaan yang mutlak. Masa tu Ali bin Abi Talib memaksa para sahabat yang lain supaya berikan bai'ah kepada dia. Dan dalam tajuk tadi, bila mereka dalam tajuk tu tak dapat bai'ah semua, ada para sahabat yang tak puas hati membunuh Osman masih ada. Diorang pergi nak serang tentera. Jadi berlakulah pertempuran dengan tentera Ali. Ali kata berikan aku ketaatan, aku hukum mereka. Lalu diorang pula kata bunuh mereka dulu, kami berikan ketaatan. Yang betul adalah Ali betul. Pasal memang kalau dia kata kuasa mutlak sebagai seorang khalifah tak dapat, pelaksanaan hukum Islam tu tak boleh dilaksanakan. Mana kalau kita contoh macam saya kuasai kampung ini je, kita akan laksanakan di kampung kita, mana boleh? Kena satu negara tu milik kita, jadi bawah jajahan kita, barulah kita boleh laksanakan. Tanpa penguasaan tak boleh kita, pelaksanaan tu tak boleh buat. Pasal dia benda tu mesti bawah kerajaan. Pelaksanaan hukum Islam ni bawah kerajaan, bukan bawah orang perseorangan. Jadi Ali bin Abi Talib nakkan supaya diorang berikan ketaatan. Diorang pula kata, yang lain-lain tu kata dia bukan rampas kuasa. Bahkan banyak orang kata Muawiyah rampas kuasa. Siapa kata? Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan punya kisah pertemuan ataupun dalam perang Jamal dan sebagainya, ia ada berkenaan dengan tajuk orang yang bunuh Osman tadi tak dihukum. So diorang nak hukum orang berkenaan. So Ali bin Abi Talib kata, beri dahulu bai'ah, barulah aku beri kamu, aku bunuh diorang, aku hukum diorang. Tapi in the end bila diorang berdamai, Ali bin Abi Talib ambil keputusan untuk tidak meneruskan tuntutan. Ketika itu kumpulan ni lari tinggalkan. Dia lari keluar dari tentera Ali, buat perkampungan lain di Iraq, di kawasan Haruriyah kan, dari kawasan tu. Dia duduk situ satu kampung. Dan Ali bin Abi Talib hantar Ibn Abbas hujah mereka 50,000 orang bertaubat. Jadi diorang kumpulan, dan terakhir lepas tu Ali perangi mereka. So kumpulan ni, kumpulan Khawarij ni dia punya akidah atau pegangan, hadis-hadis yang satu riwayat saja daripada sahabat daripada Nabi SAW tak dipakai. 2, 3 tak pakai, 7 tak pakai. Mutawatir baca Quran baru pakai.
Dan bahkan tapi masalah dia ada masalah juga macam kita bincang itu, diorang tak letakkan Nabi ni sebagai usul pertama, usul yang serupa dengan Quran. Pasal mereka kata Nabi ni bukan semua benda Nabi cakap tu sebagai hukum. So jadi dia kata hukum kita Quran je. Ni masalah yang berlaku. So jadi konteks tersebut diorang lah buat kerja yang kita kata tidak menerima kecuali hadis-hadis yang mutawatir, alasan yang tak logik. Kerana para sahabat Nabi belajar dan mereka buat selepas Rasulullah SAW wafat pun, mereka saling menukilkan. Mana yang nampak bagi tahu pada yang tak nampak. Walaupun dia seorang je yang nampak. Dia ceritakan apa yang Nabi SAW ceritakan supaya orang lain dapat belajar daripada kisah tersebut. Yang lain tak adalah kata kau seorang je dengar tak aci. Faham tak? Sebab itu ketimbulnya Syiah tu. Ya, lepas tu rentetan tambah lagi lah. Lepas tu nanti ada kononnya apa kuat yang Syiah ni satu kumpulan lain, kumpulan yang kita kata mereka ni ada apa panggil apa tendensi dengan ke majusi sebenarnya. Orang-orang yang Parsi masuk Islam tapi dalam hati dia masih kuat dengan majusi dia punya fahaman. So diorang ni dia ambil keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib kahwin dengan anak Raja Parsi. Husain ada banyak isteri. Yang Arab pun dia ada anak dia dengan Arab. Dia anak dengan Arab ramai, ada je. Hasan pun ada anak. Kali kan Nabi kata inna bni haza sayyid, anak aku ni, cucu aku ni, itu Hasan ni sayyid. Moga Allah Taala damaikan dengan sebab dia dua kumpulan besar umat Islam. Memang ya. Hasan bin Ali bin Abi Talib dialah mendamaikan dua kumpulan yang Ali tinggalkan dengan tentera yang di bawah apa yang menyokong Muawiyah bin Abi Sufyan yang menuntut darah Uthman. Yang mana mereka ni kita bergabung. Bila mana Hasan bin Ali bin Abi Talib lepaskan jawatan berikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini bab ini yang kita kata orang Syiah pening kepala. Sebab diorang kata imam ni maksum. Maksum ni maksud dia tak boleh salah macam Nabi. Lepas tu bila ditanya Hasan bin Ali lepas jawatan tu salah ke betul? Dia macam dia nak cakap tak cakap. Ini dia kata Syiah pelik. Kan dia kata imam tu maksum. Tak percaya imam sekian. Imam ni macam Nabi. Fine. Hasan bin Ali bin Abi Talib masuklah. Dia lepaskan jawatan pada Muawiyah kenapa? Belakang dia puluhan ribu. Kalau dia nak terus berperang dia boleh. Tapi doa Nabi tadi. Nabi kata moga-moga Allah Ta'ala damaikan dengan sebab dia dua kumpulan besar umat Islam bersatu balik umat Islam selepas daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib lepaskan jawatan beri pada Muawiyah. Dan kita kata itulah tahun dipanggil Amul Jamaah, tahun penyatuan. Kita sebut kita ni ahli sunnah wal jamaah. Jamaah tu kat situ. Bukan jamaah ni kita ramai. Ini Melayu kita ramai buat macam ni, kita jamaah lah ni. Mana boleh? Kan ini alasan yang salah. Jamaah itu balik pada situ. Penyatuan umat Islam dengan pelepasan kuasa oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib. So golongan yang kita macam Syiah ni, dia tak puas hati. Dia nak juga. Tapi dia kata apa? Dia kata Hasan imam kan? Dia kata imam 12 kan ada termasuk yang tu Hasan. Ali pun lepaskan tak nak paksa orang dah. Tapi Hasan bin Ali, mana Ali beri bai'ah pada Abu Bakar Umar. Ali beri bai'ah sebagai pengikut pada Abu Bakar Umar. Mana beri janji setia. Dia orang kata Ali taqiyah. Ali pura-pura. Berpura-pura Ali tu. Sebab siapa tak berpura-pura tadi iman. Pasal dia nak ini usul mereka. Kena berpura-pura. Kalau duduk dalam masyarakat yang tak mengamalkan Syiah, dia akan buatlah mula semayang macam biasa. Lepas tu bila dia kuat sikit, buat satu hauzah. Haulah nama dia orang, satu benda lah. Ngarut je. Dia orang tu ada hauzah, lepas tu ada yang tu ada bukan, dia macam tempat kumpulan dia orang. Hauzah dan sebagainya. Lepas tu kemudian ada kumpulan yang Habib pun buat juga. Dia buat apa dia nama tempat entah. Dia orang ada tempat kumpulan orang. Yang dia akan buat aktiviti di situ. Bukan belajar tapi nyanyi. Kan tak, kalau kita tengok Syiah ada kumpul penyanyi, kelepok-kelepok tepuk dada. Kan? Cuma yang ini goyang-goyang lah. Kan? Lebih kurang lah. Beza dia. Tak, memang Sufism punya usul ada kaitan dengan Syiah. Kalau kita hantar Syiah yang Malaysia yang kita kata yang Syiah yang apa Malaysia, dia orang pernah hantar surat pada Agong. Dia tahu dah ketika Sultan Mizan Sultan Terengganu dan Agong, dia hantar surat mengungkit berkenaan dengan tajuk benda-benda amalan masyarakat Malaysia ni seperti tahlil, baca Yasin malam Jumaat, sekian sambutan apa nama haul. Haul tu sambutan kematian. Mana ada Islam sambutan kematian? Tapi ada raja-raja terikut. Dia kata kami punya, kami ajar. Mana Syiah ni kata kami ajar.
Dia kata pasal dia nak diiktiraf sebagai mazhabnya yang mempunyai hak beramal di Malaysia. So kalau siapa baca surat tu panjang. Dia sebut benda-benda tadi. Termasuk amalan biasalah. Yang kita tahu memang betul amalan tu bukan mazhab Syafi'i pun. Memang bukan mazhab Syafi'i. Kalau anda kata macam amalan Melayu panggil. Tradisi Melayu, macam tahlil, baca Yasin malam Jumaat, doa awal tahun akhir tahun, tak lagi kan? Di 3 hari ni, doa awal tahun akhir tahun. Kan awal tahun akhir tahun. Sebenarnya Islam tak ada. Zaman dahulu umat Islam ni tahun tak ada tahun sebenarnya. Diorang cuma berdasar peristiwa. Contoh macam dia kata, Nabi lahir tahun bila? Semua kata tahun gajah. Sebab apa tahun gajah? Sebab tahun Nabi lahir itu adalah tahun di mana Abrahah cuba menyerang Kaabah. Jadi direlatekan. Kalau orang lahir lepas Nabi, tahun berikutnya panggil setahun lepas tahun gajah. Yang tu 3 tahun lepas tahun gajah. Engkau punya anak 5 tahun lepas tahun gajah. So dia relate dengan peristiwa. Faham tak? Lahir peristiwa. So macam kalau kita sepatutnya kat Malaysia ni, macam kalau Parsi pula dia ada lain. Dia akan buat ikut raja. 5 tahun lepas raja sekian merintah. Macam kita tengok anak kau lahir bila? Tahun ketiga Sultan Abdul Halim menjadi agung. Anak kau? Oh, tahun keempat. Aku tak tahun Sultan Mizan jadi agung. Nampak tak? Dia relate dengan tahun. Raja mana naik. Faham tak? Okey. Tapi bila zaman Umar bin Khattab anhu, Islam merebak sampai ke jatuh kerajaan Parsi dan Rom. Orang-orang daripada jajahan tadi, diorang dah biasa ada tahun. Umat Islam cuma relate diri dengan tahun bulan. Bulan apa. So bila muamalah keuangan jadi kes macam saya pinjam dengan A, saya kata nanti Zulhijjah aku bayar. Lepas tu bila datang minta tahun depan, Zulhijjah. Aku tak kata Zulhijjah tahun ni. Lepas tu tahun depan, aku tak bisa tahun ni. So jadi dah sekali pening kepala. Macam mana nak buat urusan? So akhirnya orang kirim surat pada Umar, arikh lana, buat tarikh untuk kita. Dia kumpullah para sahabat. Panggil tanya apa benda patut kita buat. Jadi ada kata kita buat macam zaman Nabi lah, yang Nabi mula-mula terima wahyu. Tak disepakati. Nabi mula-mula terima wahyu, kemudian jadi Nabi. Tahu jadi Nabi. Kita kira di situ. Tak setuju. Kemudian diorang mana semua bagi cadangan. Everybody give cadangan kan. Seorang bagi cadangan. So jadi diorang ada yang kata suruh buat macam orang Kristian, macam pencara kan. Apa yang macam orang pakai kan. AD tu kan. AD betul itu BC, before Christ kan. AD itu Anno Domini. Anno Domini maksudnya Year of Our God. When you say 2013, from the Year of Our God, tahun Tuhan kita. AD dia bagi AD, bukan after that. Orang kita after that mana ada. Itu bahasa Latin, Anno Domini. Bukan Year of Our God. This not after Christ. Isa. Lahirnya Isa. Bukan matinya Isa. Lahirnya Isa. Lahirnya Tuhan kita, dia kata. Faham tak? Year of Our God, Anno Domini. Tu the word macam kita boleh kata tarikh mana? Tahun apa ni? Tahun kafir. Memang tahun kafir lah. Tak banyak ada kita kata tahun mana Tuhan lahir. Faham tak? Macam orang Buddha ikut tahun Tuhan ni. Jadi kita kata habis bincang-bincang, akhirnya dia persetujui berkenaan dengan hijrah. Pasal di situ lah mulanya. Kemudian mula hijrah tu nak guna bulan apa? Kita bulan Muharram. Sebab Muharram, sebab arahan turun untuk berpindah, turun Zulhijjah. Pasal diorang berjumpanya Nabi dengan orang-orang Madinah pada bulan Zulhijjah. Arahan suruh mereka pindah pada bulan Zulhijjah, maka mereka pindah lepas habis orang buat haji, itu pada bulan Muharram. Nabi sendiri keluar daripada Mekah pada bulan Safar. Sampai Madinah, akhir bulan Safar sampai Madinah 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Jadi tak ada apa kita buat bergendang dan sebagainya untuk waktu yang tersebut. So tapi guru kumpulan ni dia akan ada occasion kematian. Jadi ada separuh yang Melayu punya tu memang ambil daripada mereka. Mereka dia ada perkumpulan kan buat bergendang sebagainya. Macam tu dah Syiah. Buka lah website sebiji. Cuma dia Syiah tu tepuk badan, tepuk dada. Ini pun ada yang gitu. Samalah. Beza gitu sikit je. Tapi asal dia ada sikit kesamaan. Sebagian para ulama mengatakan usul dalam masalah Sufism ni ada sebagian tu Syiah punya. Jadi secara asalnya kita kata Syiah tadi kan, diorang ni dia muncul dalam konflik para sahabat tadi, dia muncul kalau macam menyokong Ali.
Ada sampai melampau menuhankan Ali, tuhankan Ali. Ada yang kata Ali ni patut dapat wahyu, bukannya Nabi, Jibril salah bagi. Serius. Ada di kalangan orang Syiah berpemahaman macam tu. Pasal dia kata pasal Ali ni, dia nak lebihkan, bukan Ali sebenarnya, dia nakkan keturunan Ali tu. Kalau nak Ali saja, Ali ada kahwin dengan orang lain juga selain Fatimah. Kau nak kalau nak berkenaan dengan apa, berkenaan dengan apa keturunan Nabi. Ini Nabi punya anak macam Osman. Osman pun menantu Rasulullah. Osman pun menantu Rasulullah. 2 orang lagi. Bukannya seorang, 2 orang isteri dia daripada anak Rasulullah SAW. Dia kata macam-macam, kalau kata apa nakkan Sayyid. Hasan pun Sayyid. Hasan ada anak, kenapa tak ambil anak Hasan? Dia Parsi tu. Mana dia nakkan keturunan di antara Husain bin Ali bin Abi Talib ni, cucu keturunan Nabi, dengan puteri Raja Parsi, keturunan Tuhan. Pasal orang Parsi bertuhankan raja dia. So bila kahwin ni, descendant ni dia kata lain ni, power punya. Tapi dalam masalah power tadi pun dia pecah juga. Betul apa? Bila turun pada anak-anak mereka macam Ali Zainal Abidin, bawah tu ada apa, Jaafar dengan Zaid. Dia orang ambil Jaafar, tak ambil Zaid. Kenapa tak ambil Zaid? Kenapa pilih orang tak pilih B? Jadi maksudnya dia orang sentiasa, jadi kumpulan ni dia memang ada usul Parsi sikit. Dia kadang-kadang dia minta berdoa dengan nama Husain. Kan panggil Husain, ya Husain, ya Husain. Bukan ya Allah, ya Allah. Kan? Jadi kalau mungkin kumpulan tu nak betulkan sikit, sebut ya Allah lah. Tapi secara asalnya macam tu. Kita kata, tu kita nampak Husain. Hasan kenapa? Mana Hasan? Saya tak puas hati Hasan lepas jawatan. Hasan tak kena dengan dia punya. Kalau dia sebut ya Hasan, diorang terpaksa tukar mazhab. Sebab Hasan bin Ali lepaskan jawatan, beri pada Muawiyah jadi khalifah, yang menyebabkan penyatuan umat Islam. Cara lain tak boleh. Pasal ketika tu orang yang ada bawah dia tetap nakkan dia jadi ketua. So takkan ikut patuh pada Muawiyah. Takkan ni. Jadi lepaskan jawatan. Dia bagi macam tu je. Dia pegang 6 bulan. 6 bulan pegang jawatan, dia lepaskan jawatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tindakan dia sebagai seorang imam. Kalau orang Syiah kata dia maksum, maka sepatutnya kena follow. Bukan buat mazhab baru. Pasal dia perbuatan apa? Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang Nabi kata, ini cucu aku ni adalah penghulu, Sayyid. Faham tak? Jadi konsep ni kita betulkan balik. Banyak orang salah faham berkenaan tajuk. Jadi Khawarij ni kumpulan yang keluar ketika zaman berkenaan lah. Maksudnya ketika zaman tersebut, zaman mula. Dan memang kita kata apa zaman di mana bila Islam sampai kepada negara bukan Arab, di situ dah kerana kumpulan-kumpulan yang berada contoh di Parsi dan Rom, bila jatuh dan masuk kerajaan Islam, mereka dan masuk dalam penjajahan Islam, mereka masih ada usul pegangan. Dia tidak purely Islam. Dia ada macam orang Melayu kita lah, kan suka mentera. You like mentera. Bila orang jumpa aku lah kan mentera. Patut tak boleh dah, tukar. Tambah belakang tu berkat doa baginda Ali. Berkat doa la ilaha. Kan mentera macam tu. Pucuk paku lah benda bla bla bla. Last sekali tak, dulu asal mambang. Mambang bla bla bla. Lepas tu masuk Islam, tukar. Lafaz itu masih ada, ujung tu ada berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkat doa baginda Ali. Lepas tu last sekali buang. Letak Al-Quran. So dia kata kalau kita sekian baca Al-Quran sekian, dia rasakan bahawa kononnya macam benda tu macam power mentera, chanting without understanding why. Dia berbeza dengan Nabi ajarkan pada kita doa-doa yang dikata dalam Al-Quran atau apa ataupun Nabi sendiri terangkan ayat kursi. Nabi kata akan menghalang jin gangguan kita. Itu wahyu. Kenapa jadi? Sebab Nabi kata. Tapi kalau kita baca ayat tentu untuk hilangkan kanser, takkan tak boleh. Chanting. Kalau kita kenapa ayat tersebut, tak ada jawapan. Masalah. Nak tahu benda tu mentera ke tidak? Tanya soalan, kenapa ayat ini bukan ayat lain? Kenapa ayat ini bukan ayat lain? Macam anak degil tengah cakap. Apakah ayat nak kena baca? Tak ada. Tak ada ayat. Tengok balik pada cara kita didik dia, percentage kita bersama dia berapa lama. Kadang-kadang budak-budak ni bila mak bapak tak ada lama kat rumah, dia macam craving for attention, dia buatlah perangai pelik-pelik. Kan? Mak tak sayang lah benda ni lah. Kita kata ada yang berjaya sedar dan betulkan balik perangai. Ada yang tak sedar sampai dah tua perangai macam tu. Kan? Dia salahkan mak bapak dia berkenaan apa yang jadi. Dia nakal pun, mak bapak aku tak ajar aku. Apa salah pula? Ada orang tu dia kata bapak aku lah yang ajar aku bisa ukur.
Kan? Sampai sekarang dia masih lagi mengalahkan bapak dia. Padahal dia yang menggatal nak ikut pun. Kan? Maksudnya kalau bapak tak ajar pun dia buat juga. Tapi dia jadikan alasan, sandaran untuk kata dia tak salah. Mana boleh? Pasal kita kata ada benda tentu. Memang kita kata ajaran bapak kita akan membentuk kepribadian kita. Bapak kita, mak kita punya karakteristik punya, cara dia didik kita akan bentuk perangai kita. Kalau bapak tunjukkan buang sampah, jangan merata-rata dan sebagainya, maka dia akan tu. Kalau mak bapak kita kata ajar kita jangan makan yang haram, kan takut bukan nak makan yang haram, maka kita dari sampai besar kita ada sikit perangai macam tu. Bimbang, takut makan yang haram. Dia beli belah dan sebagainya. Kalau kita kata apa benda tersebut harga tak betul, kita takut. Pasal apa? Kalau kita bayar pada benda yang tak cukup. Pasal jual beli dan Islam ni redha meredai. Mana orang ini redha jual, yang itu redha membeli dengan harga yang diberikan. Kalau kita kata berlaku pertelingkahan saja, barang tadi tak sah dijual beli, itu redha meredai. So konsep dalam Islam bila kalau diajar dari kecil, kita ajar anak kita, so dia akan besar dengan konsep boleh bayar kan. Ada separuh saya tengok orang lepas dia bayar dia cek balik, takut kurang bayar. Memang tak wajib, ada bayar balik. Kau buka, kau jumpa, mungkin kau betulkan balik. Bukan just, tapi alah, rezeki. dia rezeki, bukan rezeki. Ini bukan rezeki. So konsep dalam Islam ni, macam mana dididik anak tadi, kita akan besar. Namun begitu, kalau dia kata mak bapak didik salah, kita tak boleh kata benda berkenaan sebagai cara yang menyalahkan mak bapak sampai bila. Faham tak? Pasal itu bukan alasan dia. Macam kita kata kesilapan berlaku, tapi bukan kita nak nak teruskan dengan kesalahan tadi dan betul pegang bapa aku dan mak aku yang buat benda ni. Tak ada. So kadang-kadang konsep macam anak-anak nakal ni kena tengok bab tu. Contoh biasanya budak-budak ni nakal, dia nakkan perhatian. Buat cerita bukan pun takut mak bapak dia tak ni kan, tak tengok dia cerita bukan. Ada sebab tu histeria buat ada. Ini betul. Kan ini ada orang mengaku sendiri. Even dalam kelas sebenarnya dia kata dulu saya cerita bukan histeria kan, saya kata ada betul rasukan, betul. Tapi ada juga orang ni tak sangat, dia angkat tangan. Dia kata ustaz minta maaf, saya nak ceritalah saya dulu memang saya buat histeria. Duduk asrama, nak balik tak boleh. Tu dia jerit. Jadi bila jerit nanti mak datang ambil, abah datang ambil, 2 minggu lepak rumah. Tu cerita dia. Mana tu histeria tak berlaku kat sekolah biasa. Jarang-jarang berlaku kat sekolah biasa. Biasa berlaku kat sekolah asrama. Sekolah agama pula letih menghafal. Tension. Sekolah biasa tak payah menghafal, nyanyi sing along kan. Sing along kan black sheep kan. Jadi dia tak adalah rasa tension sangat. Yang ni kena hafal dia tension, geram kan. Dia tak nak orang lain happy-happy dapat dating, dia suka agama tak ada dating. Tension. Jadi jerit balik rumah 2 minggu. Lepas tu hantar balik. Lawak kan. Cerita ni kita kata dia orang macam tu. Dia tak ada ayat. So orang Melayu kita dia ada tendensi dia, pasal dia dah ada perangai macam tu, dia ubah masuk Islam pun masih ada benda berkenaan. Dia macam macam upacara tahlil contohnya. Dia sebenarnya upacara berkenaan kematian. Islam tak ajar kita menyambut kematian. Bersempena kematian orang, kita terharam dalam Islam. Kita menyambut kematian orang. Buat kenapa ni? Pasal orang mati. Mana ada? Kita disuruh hak muslim kata muslim ada. Tapi hak muslim ni yang dia kata dalam Islam adalah kita kata bila dia bagi salam jawab. Bila dia dia ajak jemput, kita datang kenduri makan ke pergi. Kemudian dia sakit, ziarah. Dia mati, iringi jenazah dia. Dia bersin, cakap alhamdulillah, kita kata ya rahmukallah. So 5 benda tu. So itu hak dia. Adapun untuk berkumpul kerana kematian yang memperingati, tak ada. Kan? Kadang kita tanpa majlis khas. Tapi majlis khas tadi kita kata memang bukan mazhab Syafi'i pun tak ada. Tak adalah nama Syafi'i pun. Ini orang Melayu kita punya perangai. Kan? Walaupun dia kata tapi ustaz serban besar. Walaupun besar tu Melayu punya perangai. It's not about ni. Cuma sekarang dah tukar. Dulu macam tu kan, sekarang tukar jadi qasidah pula. Siapa masuk, masih semua orang bawa tarikat masing-masing. Kan, whoever datang bawa tarikat sekian, yang berikutnya datang bawa tarikat masing-masing. So ada cara macam-macam lah. Yang A berkumpul buat ini, yang B berkumpul buat ini. Cuma belajar tak boleh ke? Belajar sirah nabawiyah ke? Belajar hadis Nabi ke? Berkumpul belajar hadis Nabi, belajar baca Quran ke? Kan lebih baik daripada buat benda-benda bukan. So konsep dia kadang-kadang pasal tu dah biasa, kita ada kebiasaan. Kita nak tukar kebiasaan tadi, kadang-kadang kita Islamkan kebiasaan tersebut. Islam kan. Macam mentera je lah, susah je kan? Jadi mentera yang dulu minta pada berhala, sekarang tak ada. Minta pada lain, minta ada wali. Islam ni kan, takkanlah jahat pula kalau dia tolong saya macam mana kan. Mungkin tak mustahil, Allah Ta'ala berkuasa atas segala-galanya. Kau kata buat macam tu, kenapa?
Kan gitu, itu beza dia. Jadi bila Islam tersebar macam Parsi dan Rom, tersebar sampai Parsi dan Rom, orang Parsi dan Rom dahulu mereka ada empire besar. Ada kerajaan, ada sistem perundangan, sistem apa kemasyarakatan, sistem tulisan, semua dia ada. Hierarki pun ada. Ada hierarki kehidupan. Jadi dekat situ menyebabkan bila Islam masuk, diorang hatta ketuhanan pun mereka ada. Kepercayaan ketuhanan masing-masing ada. Bila Islam masuk, dia tak habis keluar. Dia ada benda sikit-sikit masuk. Di situ yang kita kata kenapa datang ni kumpulan-kumpulan yang menyerang Madinah, yang kata kononnya sekian, datang daripada tempat-tempat tadi. Datang dari tempat asalnya Rom, Parsi dan sebagainya. Yang mereka ada tendensi benda lama tak hilang lagi. Macam kita buat air oren dalam gelas. Kemudian kita buang air oren tu habis, kita tuang air putih. Minum air putih tu rasa oren tu lagi tak? Macam itulah. Sebab kenapa Allah Ta'ala pilih para sahabat Nabi di kalangan orang-orang yang tak ada asas benda tadi. Tak ada usul perundangan, tak ada kehakiman, tak ada berkenaan dengan tulisan, tak ada berkenaan dengan hierarki masyarakat, tak ada. Ada ketua kabilah. Nak kata raja, tak raja. Nak kata ni tak juga. So jadi diorang macam hierarki kehidupan diorang tu macam blur. Kan? Semua kabilah ikut undang-undang masing-masing. Kan nak berhukum pergi kat berhala baling anak panah. Tengok kena ke tidak. Macam tossing coin lah macam kita. Nak salah ke tidak ni orang ni. Kita baling duit kepala ekor. Kepala kita hukum, ekor kita lepas. Macam tu cara dia. Dia playing around the chances. Jadi bila kita perhatikan, itu keadaan mereka. Dipilih mereka ni sebab mereka kosong. So bila masuk Islam, semua benda asal dibuang. Semua dibuang. So jadi purely Islam sahaja. Ya. Sebab kenapa tak perlu Islam kan Melayu ni? Islamkan Melayu apa? Melayukan Islam. Melayukan Islam tu. Islam tu kita melayukan Islam. Islam. Jangan melayukan ia. Jangan India kan, jangan Cina kan. Ni Islam ni kita Cinakan dia. Atau Jepun kan. Mari kita Jepunkan Islam. Tak payah. Islam itu Islam. Tradisi atau kebiasaan manusia yang tak ada kaitan kepercayaan tidak menjadi masalah untuk diteruskan dengan kepercayaan. Contoh macam orang Melayu nak pakai sampin, pakailah as long as ada kaitan dengan kepercayaan. Kalau kita pakai sampin ini akan berikan tuah, maka masalah lah tanggal. Kena tanggal. Cakap ada tuah je, tanggal. Nah? Kena tanggal. Jangan sampin ada seluar. Pasal lah kalau pakai pelikat tu salah. Kalau dia pelikat tak nampak apa dah. Ni bukan mana dia pakai samping kan ada seluar. Jadi kenapa? Bila Ustaz cakap Rom tu, you are referring to Italy ke Europe ke macam mana? Enggak, Rom yang asal bukan itu kak. Saya tak faham. Tak, bukan, Rom asal bukan itu. Empire Rome. The empire is big. Besar. Dulu masuk Rom Parsi tu adalah apa? Rom tu sampai Palestin bawa jajahan dia. Mesir bawa jajahan Rom. Ya. Tapi asal tu dari Rom. Akak kena baca Wikipedia sebenarnya. Balik buka Wikipedia. Buka Wikipedia lah. Kalau benda lain boleh buka lah Wikipedia. Buka dah tu. Dia bukan kerajaan Rom Parsi. Rom kecil sekarang, kecil cementot je. Rom sekarang ni bukan Rom asal. Ini kan Rom asal. Dia adalah descendant ataupun adalah orang-orang yang macam kami nak. Pasal lepas jatuh Raja Rom, Raja Parsi, tak ada kerajaan dah. Habis. Kerajaan dia habis. Lepas zaman Islam naik, Islam ni habis. Itu Nabi sabdakan satu hadis. Nabi kata bila jatuh Kaisar, tak ada Kaisar lepas tu. Bila jatuh Kaisar tu Caesar. Mana ketua pemerintah bagi Rom. Habis. Dan bila jatuh Kisra, tak ada Kisra lepas tu. Memang betul, lepas jatuh je mereka ni yang Kisra Parsi ni, Raja Parsi ni lari ke India. Dan Rom pun hilang jajahan. Lepas tu tak ada kerajaan lepas tu. There's no ada kerajaan lepas tu. Yang Europe datang lepas tu lain. Europe datang untuk tersalib kononnya nak membebaskan Palestin, ni kan Baitul Maqdis daripada Islam tu. Itu kumpulan lain. Kumpulan tu lepas tu dorang macam kumpulkan daripada berbagai tempat, daripada seluruh Eropah tu. Tu lain. Eropah asalnya tak Islam pun, bukan tak Kristian pun. Diorang dulu jenis-jenis mandi tidak, kahwin adik-beradik dan sebagainya. Pagan. Tak ada benda pun. Sampai sekarang ada lagi pagan tu. Kepercayaan karut diorang. Jadi bahkan sebahagian daripada benda-benda tu macam Christmas come daripada pagan tadi. Bukan daripada orang-orang kawasan Middle East. Tak ada pun benda tu. Tapi diaplikasikan lepas tu. Dan dia bina church kat sana dan bina kat situ.
Lepas tu diorang balikkan ke situ tempat rujukan agama mereka. Raja-raja Eropah dahulu takut sungguh dengan gereja. Kan? Gereja Katolik kan? Di Rom dahulu amat ditakuti. Amat ditakuti pasal dia kalau dilaknat tu mengelupur raja-raja datang minta maaf. Raja tak dengar cakap, dia laknat. Tapi lepas tu adalah kita kata dikecilkan skop dia bila mana berlaku zaman Renaissance, dan kemudian muncul di mazhab Protestan yang mengasingkan mereka. So Rom sekarang ni dia ada tentera sendiri, tapi simbolik je. Just simbolik bagi kononnya agama Kristian masih wujud. Tu cerita dia. Kalau tidak, kalau anda kata dikuasai saja Rom tu, habislah. Kalau Rom yang sekarang di Itali tu dikuasai kan, habislah, tak ada dah. Sampai ke City tu kan, habis. Tak ada benda. Diorang ada tentera sendiri, dibuat benda tu untuk supaya simboliknya agama diorang masih lagi ada tempat rujukan. Kalau tidak, tak ada dah, habis. Semua gereja buat kerja sendiri. Maksud diorang kan kita macam kat US kan, every gereja ada dia punya sendiri. Every gereja by itself, independent. Tak ada kaitan. Kalau dia nak balik kepada Anglican ke Methodist ke apa dan sebagainya, atau Scientology ke Scientology, kira lah dia itu balik pada dia. Tapi dari segi konsep tak sama. Sedangkan kita umat Islam, bila kita kata berkenaan dengan tajuk agama kita, kan kita pusing lah mana sekalipun. Kita kata macam umat Islam kita Malaysia ni, kalau nak ada mufti sendiri boleh, tapi kita kata dari segi masalah sumber pengambilan tetap daripada tanah Arab. Ambil mufti daripada Oxford, masalah nanti. Kan pasal macam kita takkan ambil engineer untuk buat kapal terbang dan sebagainya daripada Mekah, daripada Yaman. Oh ini engineer best kapal terbang ni, belajar mana? Yaman. Mana ada? Contoh macam apa? Ni pakar berkenaan dengan pakar berkenaan dengan masalah kesihatan ni. Dari mana? Belajar mana? Belajar Uganda. Eritrea lah. Bukan Ebola tu, Ebola kat situ. Orang cerita buat lain kak. Ni cerita bukan pakar tadi, doktor. Kalau kita ada hospital Malaysia ni ada kan, akak ada hospital. Kandidat datang untuk jadi doktor di tempat akak. Daripada mana? Okey, daripada UK, India. Okay. Tiba-tiba datang seorang daripada Eritrea. Atau Juzuk Komar ke, Komoros ke, Pulau Galapagos ke. Ni mana dia belajar mana, belajar kat sana. Akak ambil tak? Tak ambil kan? Kenapa tak ambil? Bukan tempatnya. Tapi kita kat Malaysia pelik. Ni sekarang ni mufti mana? Oxford. Apa hal, gila ke? Tak faham betul. Memang tak logik, pelik. Tapi orang ni, orang Kristian, orang Oxford, bukan. Ini Oxford, dia kata Kristian. Saya sebut Kristian lah. Patut sebut Kristian. You don't say Oxford, you say Kristian. Orang Kristian mengangkat dia sebagai mufti mazhab Syafi'i. Seriously? Orang Kristian anggap dia macam orang US kan, diangkat Hisham Kabbani daripada mazhab tarekat Naqsyabandi Muhibbin. Yang jenis kan yang itu kan, yang serban besar datang kan, yang ada orang ni doa kat kubur tu. Dia tu diangkat di US sebagai penasihat Islam. Pengiktirafan Amerika Syarikat pada dia tidak menjadikan kita kena ikut dia. Bawa tu tak tahulah siapa gatal. Nama dia gatal. Ambil gatal miang. Kan, belajar tak nak, kemudian pergi ambil macam ni, shortcut. Dah kawan ni bagi, kita akan jumpa syurga nanti. Jangan takut, saya akan selamatkan awak. Kawan-kawan ni semua sekali duduk ikut macam tu. Nak shortcut. Anda kena letih penat. Syurga Allah Ta'ala tu mahal, bukan murah. Belajar tak mau. Kan nak beramal, tak payah belajar pun tak apa. Mana boleh, kena belajar. Pasal syarat penerimaan amal adalah ilmu. Tanpa ilmu, amal akan tertolak. Ni belajar dalam mazhab Syafi'i. Belajar. Seriously, dalam mazhab Syafi'i, benda ni adalah asas. Siapa beramal tanpa ilmu, batal. Dan Zubayd Ibn Ruslan, dia kata apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Dan seorang tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan dia tertolak, tidak diterima. Ini asas dalam mazhab Syafi'i. Tapi tengok time beramal. Bukan. Manusia kita beramal, tak tahu datang mana. Amalan tertolak. Jadi secara tak langsung, orang buat, contoh macam tahlil, tertolak. Atas asas mazhab Syafi'i tertolak. Kenapa baca Yasin malam sekian? Yasin bagus juga. Tanpa ilmu, tertolak. Rejected. Semua faham bab ni. Tapi time nak praktis, kalau baik apa salahnya? Ini masalah dia. So konsep macam pengambilan orang sebagai pakar rujuk kita dan sebagainya, kena pastikan
Dia ambil daripada tempat bukan tempat. Jadi Islam tak, kesatuan Islam dalam masalah ni, kita kata belajar kat Mesir ke, Saudi Arabia ke, Yaman ke, asal daripada apa? Daripada ulama-ulama yang muktabar tadi, kita tak kembali. Balik tempat kita boleh sampaikan. Adapun kalau dia ambil bukan daripada tempat muktabar, maka masalah. So Islam tidak, kita kata kesatuan Islam dalam masalah apa? Masalah hukum, kita ada kesepakatan. Kesepakatan kita ada dalam tajuk tersebut. Bukannya berkaitan dengan tajuk macam kita kata Mekah saja. Tak. Mengenai Madinah saja. Tak. Ya tak? Macam amalan yang awal akhir tahun tu Semua lah. Tak ada. So macam kita kata asal dia, tahu apa? Pasal tidak, Umar wujudkan tahun sebab nak tolong orang ramai. Boleh ada apa? Ada bila bermuamalah hutang, tahu tahun bila nak bayar. Tapi bila kita tak ada, maksudnya tak ada signifikan. Amal ditukar, tak ada signifikan. Pahala diampunkan, tak ada signifikan. Tak ada. Dia tak signifikan. Kalau Nabi macam bila Nabi ajak kita bulan Sya'ban, Nabi kata banyakkan berpuasa. Banyakkan berpuasa kerana apa? Kerana amal diangkat. Ada signifikan di situ. 10 awal Zulhijjah. Ada hadis Nabi. Awal Muharram, tak ada hadis Nabi. Tak ada diajarkan benda berkenaan. Tapi masyarakat kita dia macam itulah orang Syiah duk mainkan benda ni. Dia benda bukan dari usul Islam. Bukan usul Islam. Sebab ada saya nasihatkan semalam, saya nasihatkan seorang. Dia hantar benda tu, saya kata kalau sekiranya kata benda yang apa awal tahun akhir tahun ni bukanlah termasuk daripada benda yang Nabi SAW ajarkan. Bahkan tahun awal Hijri ni diwujudkan zaman Umar untuk membolehkan, memudahkan muamalah dan juga apa masalah apa pengurusan hal ehwal umat Islam sahaja. Tak ada tajuk berkenaan doa atau ibadat khas. Lepas tu saya tanya tu, dia kata terpulanglah, nak buat-buatlah, tak nak buat pun tak apa. Saya pun tegur balik, saya kata Nabi sabda dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu farad. Maksudnya mengada pada urusan kami ini apa bukan dari maka itu tertolak. Anybody do something yang tiada di atasnya arahan kami, maka itu tertolak, rejected. Kami tak suruh yang buat. Jadi saya kata ini teguran. Saya kata pasal apa? Pasal kalau sekiranya orang tersebut dia kata nak nasihat, bagus. Tapi masalahnya pastikan kita mengajak orang buat kebaikan yang memang sunnah Nabi. Pasal jika tidak, kita jadi ejen kepada penyebaran amalan palsu. You are buat amalan palsu, fabricated daripada perbuatan-perbuatan ni. Kalau kita nak menyambut atas alasan memperingati hijrah, silakan. Pasal hijrah berlaku pada mulanya arahan hijrah tadi pada Zulhijjah. Permulaan umat Islam berhijrah tadi adalah daripada bulan Muharram. Nabi berhijrah pada bulan Safar, akhir Safar, sampai di Madinah bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. So kita nak memperingati hijrah tadi untuk perbaiki niat kita, perbaiki amal kita. Silakan. Sebab Nabi kata la hijrah ba'dal fathi. Tak ada hijrah lagi setelah penaklukan Mekah. Walakin jihadun wa niyyah, tapi yang ada lepas tu adalah jihad dan juga niat. Jihad maksudnya perbetulkan hal-hal kehidupan kita dengan jihad, keluar berjihad, dan juga niat. Betulkan niat kita. Itu je yang ada. Adapun hijrah yang macam Nabi SAW punya zaman, tak ada lagi dah Nabi kata. So konsep benda tu kita kena belajar. Kita kena fahamkan betul-betul. Sebab ini yang tinggal pada kita. Pada zaman dahulu, orang-orang yang berhijrah dulu diampunkan segala dosa dia. Menjadi dibersihkan, diberikan kelebihan oleh Allah SWT. So hijrah yang mana? Apa lagi hijrah yang ada? So perpindahan kita ni boleh kita faham macam tu. Tapi untuk mengadakan amalan, contoh amalan itulah amalan-amalan tertentu dan sebagainya, untuk kononnya dosa diampunkan, itu memandai-mandai. Kita purely kita mandai-mandai. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat pertama, Allah Taala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mandai-mandai di hadapan Allah dan juga Rasulnya. Jangan kamu mandai-mandai di hadapan Allah dan Rasulnya. Allah Taala tak turunkan hukum, kamu kata ada hukum. Allah Taala tak kata ada benda fadilat, kamu kata ada fadilat. Siapa kamu? Kalau Nabi cerita betul, pasal Nabi dapat wahyu. Kita siapa? Tapi Pak Imam buat. Pak Imam bukan Nabi. Tapi menteri buat. Menteri bukan Nabi. Soalan kalau menteri nak buat, dia kena bagi tahu. Once kita kata kalau kita tak bagi sumber, kan zaman kita sekarang ni alhamdulillah, belajar Islam tu cukup mudah. Nak sumber apa kan? Handphone semua ada Quran. Siapa handphone tak ada Quran? Angkat tangan. Mana ada? Handphone yang lama je lah. Handphone yang kuno tu je lah. Handphone yang moja, dia smartphone kan? Kan? Dalam Android tu kan, free je download. Nak Quran apa? Nak Quran macam-macam. Nak color-color, tak ada color, semua ada. Cuma masalah apa tau? Masalah baca ke tidak? Belajar ke tidak? Ada yang baru tu bayan, Quran bayan. Siapa belajar harfiah, elok download Quran tu. Bila dia tekan kan benda tu, nanti dia akan keluarkan semua sekali. Pengertian word, usul perkataan sebut, meaning dia. Seriously.
Kan root word dan sebagainya punyalah mudah. Nak belajar saja. Nak belajar saja. Jadi zaman kita makin mudah. So kalau sekat rujukan, zaman dahulu orang tak kisah hadis sahih ke dhaif. Sekarang ni orang kisah. Maka setiap orang bercakap, sila datangkan dalil. Bawakan dalil berkenaan. Pasal anda mengajak orang pada sunnah, bukan menyebarkan bid'ah. Dan kita menyebarkan bid'ah, memang kita tak ada lah. Yang ada malam macam saya tegur. Saya kata cuba ajak orang seperti akhir malam. Waktu tu dia hantar mesej jam pukul 1. Saya kata cuba sebarkan. Bila seperti akhir malam, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, Allah Ta'ala akan berseru, tak ada kata minta aku berikan. Tak ada kata minta aku berikan. Tak ada kata minta ampun aku ampunkan. Tak ada kata bertaubat aku berikan taubat. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala seru. Time tu lah bangun kita galakkan orang, kerana ini sunnah Nabi. Ini Nabi suruh. Adapun yang kita reka ni, kita nak kurun ajak kebaikan. Terpulang nak buat ke tidak? Saya menasihatkan saja. Saya kata saya penasihatkan juga. Saya kata jangan sebarkan benda yang palsu. You have to nak edarkan. Jika tidak anda jadi ejen. Tu Nabi kata kafa bil mar'i kadiban, membarai seorang tu pembohong. An yuhadditha bi kulli ma sami'a, dia cerita semua benda dia dengar. Anything dia dengar tak tapis, cerita balik kat orang. Even though dia kata mana aku tahu orang tu cerita, saya copy paste je. Anda ejen. You are the agent. Ada orang mungkin baca dan dia belajar, dia akan tapis balik. Ada orang tak reti, oh bagusnya benda ni, dia akan buat. So once belajar dalam WhatsApp tu, jangan pindahkan apa-apa kecuali pastikan dahulu ia benar atau tidak. Jangan kita nukil-nukilkan suka hati. So ini kita kata tanggungjawab anda, Allah Ta'ala berikan pada anda berkenaan dengan apa, pendengaran, penglihatan dan akal. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat ke-26. Allah Ta'ala nyatakan wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti apa yang tak ada kamu ilmu mengenainya. Kamu tak ada ilmu mengenainya, kamu ikut. Jangan kamu turuti suatu benda kamu tak ada ilmu mengenainya. Innas sam'a, kena pendengaran itu. Wal basar, dan juga penglihatan. Wal fuad, hati atau akal. Kullu ulaika, semua itu kana anhu mas'ula, Allah akan tanya balik. Pasal dah diberikan kita benda-benda berkenaan sebagai kita anggap privilege, tapi dia adalah burden. Allah Ta'ala berikan kita pendengaran, penglihatan dan akal, maka wajib kita belajar. Wajib kita tahu sebelum kita beramal. Ilmu adalah sebelum amal. Al-Isra 26. Al-Isra 26. Jadi konsep apa kita panggil tahu dahulu, belajar dulu mesti. So kumpulan Khawarij tadi kita sebut, diorang ni muncul kemudian lepas di akhir zaman para sahabat Nabi SAW, dan mereka ni dan diperangi mereka ni oleh Ali bin Abi Talib. Tapi perang Ali kepada mereka ni sebagai kumpulan pasal mereka ada tentera dan sebagainya, Ali perangi mereka. Lepas ajak bertaubat, Ali hantar Ibn Abbas berhujah dengan mereka. Dalam penhujahan tersebut 50,000 bertaubat. So maksud tak, dia jadi kumpulan dia tak lain macam kafir. Kita ajak dia dialog dengan dia tak nak, dan bawa keluarkan tentera. Tapi beza kumpulan-kumpulan pelampau macam ni, bila diperangi tak dibunuh tawanan dia, tak dirampas harta dia. Kadang peperangan dengan orang kafir boleh dibunuh tawanan dia dan boleh dirampas harta dia. Itu beza dia. Dalam berang dengan yang Muslim, tak mengaku Muslim, tapi dia dengan usul yang salah kan. Kita kata dia mengaku Muslim, dia dengan usul dia yang salah, dia tak ada Quran lain. Quran lain tak ada, di Quran sama. Masih percaya Al-Quran, Tuhan dan Muhammad SAW. Tapi ketika praktis pemahaman, pelaksanaan ataupun pemahaman dalil tersebut, dia salah. Maka kesalahan dia tadi menyebabkan contoh macam inilah wujudnya satu kumpulan yang memerangi, bunuh para sahabat sendiri atas alasan kerana para sahabat meninggalkan Quran. Maka di sini timbul tajuk tanggungjawab pemerintah untuk memerangi mereka. Tapi diperangi mereka dengan cara apa? Kalau diperang macam orang kafir, cuma ada dua benda yang takkan dibuat pada mereka. Maksudnya harta mereka kalau diambil, disimpan. Bila mereka bertaubat, pulang balik. Dipulangkan balik harta mereka bila mereka bertaubat. Kan? Ataupun ada dan juga tawanan mereka takkan dibunuh. Takkan dibuat macam tawanan macam tawanan orang kafir. Tak jadikan macam tawanan kafir. Itu beza dia berperang dengan golongan ni. So lepas kemudian mengikuti golongan Khawarij ni, golongan Mu'tazilah. Ada kata dia ni daripada anak murid pada Hasan Al-Basri dan sebagainya, muncul kumpulan ni. Ada kata Atta bin Wa'il, dia sebut nama-nama lah yang dikatakan golongan ni, yang mana mereka ini adalah di antara orang-orang yang mula-mula sekali mengasaskan tajuk pemikiran Mu'tazilah. Dia ada asas dia, dan juga ada kumpulan yang dikatakan sebagai hujah mereka. Golongan yang menjadi hujah mereka. So golongan Mu'tazilah ni macam tu juga. Dia kuat menggunakan falsafah untuk bahkan kita mentakwilkan nas-nas. Okey, mana nas-nas tadi dia takwilkan.
Bahkan kumpulan macam kita tu golongan Mu'tazilah ni, dia kadang-kadang benda yang disebut tu macam bagus, macam pure intention. Macam dia kata apa, contoh macam dia kata Allah Ta'ala tak dapat dilihat di dunia atau di akhirat. Sebab kalau Ta'ala dilihat di dunia atau di akhirat, pun ada kita ahli sunnah wal jamaah tak dilihat Allah Ta'ala di dunia, akan dilihat di akhirat. So, Nabi ditanya para sahabat, tanya Nabi, dan Nabi SAW terangkan. So dekat dunia tu saya cari Allah Ta'ala, macam rupa dan sebagainya tak payah cari. Sebab para sahabat tanya, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? Kalau dah tengok kat sini tak payah tanya lah. Kalau dah tengok kat sini tak payah tanya. So bila orang tanya Rasulullah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? So Nabi terangkan, macam mana Nabi terangkan berkenaan matahari tengah hari, tak ada awan antara kita dengan matahari berkenaan, bulan pada 14 tadi kan antara kita dengan bulan tadi. Lepas tu para sahabat kata, kamu bila Nabi kata, adakah kamu akan ragu-ragu berimpit-impit untuk tengok bulan atau matahari yang tadi kamu dengan awan? Dia kata tidak. Nabi kata macam tu kamu lihat Tuhan kamu nanti. Nabi kata macam tu. So, jadi Nabi dah sebut macam tunggu sanalah. Tunggu sampai kita mati. Nanti baru kita tahu apakah hakikat sebenar yang akan berlaku. Tapi secara asalnya, tapi golongan Mu'tazilah kata takkan dilihat Allah Ta'ala di akhirat nanti pun. Alasan dia, kalau Allah Ta'ala dapat dilihat, maksudnya dia ada bertempat. Dia confine pada tempat dan juga masa. Kan pasal kalau tengok kat sini, tak tengok kejap lagi. Macam sekarang kita berada kan. Saya berada di sini, kan saya dikuasai oleh masa dan tempat. Tuan-tuan tengok saya di sini. Orang yang datang lepas ni tak nampak saya kat sini. Kecuali saya tak bangun lah. Kalau saya bangun je, saya hilang, tak adalah dia macam nampak Ustaz Adi lagi ada kat situ. Kan, tu dah jadi hantu pula. Jadi maksud dia takkan dia dikuasai masa dan tempat. So dia kata kalau Ta'ala dilihat, maksudnya dia dikuasai oleh masa dan tempat, time and space. Jadi maksudnya Allah Ta'ala makhluk. So dari sekali dia kata apa? Tak dilihat. Allah Ta'ala takkan dilihat pada hari kiamat nanti. Kenapa? Sebab kalau dilihat dia makhluk. Sebab dia kuasai oleh masa dan tempat. So kalau Nabi kata, itu maksud dia lihat dengan hati. Lihat dengan hati. Dia main lah. And so on. Banyak benda. Even macam zaman kita sekarang ni, kumpulan apa yang datang kata Allah ada tanpa tempat tu, itu idea ni lah. The same idea. Allah ada tanpa tempat. Dia kata itu. So orang ramai berisytiharkan tersebut. Kumpulan ni adalah kumpulan yang sama faham Mu'tazilah punya cabang-cabang Mu'tazilah. Yang kata dia gunakan akal untuk memahami sifat Allah Ta'ala, sampai kadang-kadang dia menafikan Allah Ta'ala sebarang sifat Allah Ta'ala dah ada. Macam Allah Ta'ala mendengar. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala mendengar tapi tak mendengar. Sebab kalau mendengar dia pakai apa? Dia gunakan akal dia. Kalau kita nak mendengarkan pakai udara. In vacuum dan tempat tak ada udara, kita tak mendengar. Kan ada uji kaji letak jam loceng dalam satu bekas vacuum kat udara, kemudian kaca tadi, kerana udara tak ada dalam kawasan berkenaan, maka bunyi tak keluar. Bila kita lepaskan vacuum, bunyi ada balik. Walaupun dalam kaca tadi. Mana tanpa udara, bunyi tidak akan boleh bergerak. So Allah Ta'ala bercakap pada Musa, dia nak alihkan. Allah Ta'ala tak bercakap. Kalau bercakap pakai bahasa apa? Suara apa? Macam mana Musa dengar? Dia mainkan itu. And so on. Itu hak Allah Ta'ala nak menjadikan benda itu berlaku. Bila Allah Ta'ala kata bercakap lah. Tapi, jangan tapi. It's not for you to say tapi. Tapi yang kita kata tapi yang boleh kita check ni, macam contoh sekarang ni. Saya kata belakang dinding ni ada 2 tandas. Saya kata 3 tandas. Akak kata 2 tandas. So boleh tak clarify? Bolehkah kita pergi tengok untuk pastikan mana satu betul? Tapi untuk Allah Ta'ala tidak ada contoh untuk kita bandingkan. So anything dia sebut tentang diri dia, jangan guna akal untuk check. Tak ada hak kita kata tak ada sekian. Sebab kalau ada, mana ada kalau Allah Ta'ala, did you see him? No. Reality akhirat tu mati. So ini kita tahu Allah Ta'ala suruh kita beriman dengan ghaib. Dalam Quran, apa dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala nyatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ayat berapa masalah ayat tak ingat. Ni pun mudah. Surah Al-Mulk ayat 12. Al-Anbiya 49. Sama lah, bunyi sama. Di masa dia ayat berkenaan tanyakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sehingga orang-orang yang takut Tuhan mereka dengan
Ghaib, bukan dengan nampak, dengan ghaib. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, untuk mereka ada keampunan dan apa? Dan pahala yang besar. So maksudnya dengan ghaib. So Mu'tazilah, Khawarij, kumpulan ni, mereka ni adalah di antara kumpulan yang ni zaman sekarang ni dia juga yang tak terima hari Ahad dan sebagainya. Ada kumpulan apa tak, Hizbut Tahrir apa sama. Dia tak percaya apa hari Ahad ni digunakan untuk hukum, tidak pada akidah. Alasan dia, dia main alasan dia. Okey, dengan hujah bahawa ia adalah hadis-hadis yang dicurigai sabit. Dicurigai kesahihan dia. Pasal boleh jadi tak dikatakan, boleh jadi. Kita dah kata dah bahawa syarat hadis sahih itu dah ada. As long as hadis tersebut cukup 5 syarat tersebut, dia adalah mesti diamalkan dan dilaksanakan. Kena faham Sebab itu para sahabat Nabi dahulu dengar dari seorang pun mereka akan laksanakan. Bukan tunggu ramai dengar baru cakap, baru mereka amalkan. Tak ada. Atau mereka percaya dengan benda itu juga dengan kadang-kadang apa? Kata-kata seorang, dua orang. Contoh macam bab berkenaan dengan tajuk daripada Nabi SAW kan, benda itu diajarkan tentang qadar, tentang sebagainya. Kita kata benda tersebut adalah benda Nabi ajarkan. Bahkan daripada seorang pun mereka akan betulkan. Kalau mereka tersilap, mereka akan betulkan fahaman. Tabi'in macam tu juga. Dengar tentang masalah apa khabar dan sebagainya, ahad daripada Nabi SAW, tetap mereka akan laksanakan. Bukan tunggu ada 10 dalil baru buat. Kalau itu banyak masalah. Kan bayar zakat dan sebagainya. Tapi diorang tak nak, diorang kata tak apa, akidah tak apa, tak usah ikut hadis-hadis ahad, dia kata. Bab amal dia buat, bab fiqah dia ambil, tapi bab dia pakai hadis ahad, tapi bab akidah tak boleh. Itu pelik, dia kumpulan pelik dia panggil. Okey, dengan apa, tidak memberikan ilmu meyakinkan, tidak ada ilmu yang meyakinkan. Kemudian mazhab ini telah diserap oleh sejumlah daripada yang berkecimpung dalam ilmu kalam. Ilmu kalam yang bersandar kepada hadis-hadis ahad dan masalah hukum, dan menolak dalam masalah akidah. Hukum dia ambil, akidah dia tolak. Mazhab ini tersebar dengan kuat di sisi orang mutakhir, orang zaman kita sekarang ni, sehingga menyangkakan siapa-siapa yang tiada padanya pengesahan di kalangan orang masa kini bahawa ia adalah mazhab para imam yang 4 dan jumhur para ulama. Adanya itu adalah fahaman Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan juga Ahmad. Dia Malik dia ingatkan itu adalah amalan mereka. Sampai ke orang yang tak tahu, dia ingatkan ini adalah Imam Syafi'i. Macam orang yang sibuk kata Allah di mana-mana tu kan. Itu bukannya ajaran daripada Malik, Ahmad, Abu Hanifah, hatta Syafi'i. Tapi dia sebarkan, orang yang tak tahu kata inilah mazhab Ahlussunnah. Salah. Mazhab Sunnah bukan itu. Itu bukan mazhab Ahlussunnah. Itu ada mazhab golongan dia datang berikutnya, di attach kepada Ahlussunnah sebab mereka tidak miskin. Tapi dari segi Ahlussunnah tidak. Pasal para sahabat, para tabi'in, tabi'in yang kita golongan asal yang kita tahu kurun yang pertama Islam, tak pernah ajarkan benda ni. Give one word kata Imam Syafi'i ajar. Tengok, tak ada. Adakah ini akidah Imam Syafi'i? Tidak. Tapi orang tak tahulah. Dengan sebab ini telah ditolak cukup banyak kepercayaan yang sabit daripada Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Banyak hadis yang sahih datang kepercayaan macam azab kubur, kenaan dengan banyak benda ditolak. Mazhab ini telah digunakan oleh sekumpulan orang-orang jahil, ahli hawa nafsu, orang-orang zindik untuk menolak banyak makna nas-nas syarak yang tetap dengan hujah. Ia tidak datang dengan pasti. Ini tak qat'i. Saya dengar ini tak qat'i. Ada siapa dah dia kata kononnya dia datang, dia bawa hadis. Hadis dibaca tu baca separuh. Hadis berkenaan Aisyah radhiyallahu anha, pernah sekali datang seorang wanita Yahudi duk tolong-tolong kat rumah dia. Every time Aisyah buat baik bagi hadiah kepada perempuan berkenaan, perempuan tersebut akan kata pada Aisyah, dia kata waqaqillahu azab al-qabri. So Allah Taala pelihara engkau di azab kubur. Ini kata-kata wanita berkenaan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Berulang-ulang kali wanita sebut pada Aisyah. Akhirnya Aisyah tanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata telah berbohong orang-orang Yahudi, dan mereka ada pembohongan yang banyak ke atas Allah Taala. Tiada azab kecuali pada hari kiamat. So ini awal hadis berkenaan kisah tersebut. Hadis ni tak habis. Aisyah radhiyallahu anha sambung lagi. Dia kata kemudian Rasulullah SAW diam beberapa hari. Tak adalah sebarang statement baru Rasulullah SAW. Kemudian dalam satu hari tu Nabi SAW keluar tengah-tengah hari dalam keadaan mata kemerah-merahan macam baru menangis. Kemudian dalam keadaan ni tarik baju baginda, kemudian baginda keluar pada orang ramai, baginda berseru. Dia kata wahai orang ramai. Nabi sebutlah, dia kata Nabi nasihatkan mereka dengan perkara sampai di akhir Nabi kata ayuhan nas, wahai orang ramai, ista'idu min azabil qabri, minta perlindungan dengan Allah Taala daripada azab kubur. Fa inna azabil qabri haq.
azab kubur tu adalah benar. Statement kedua Nabi SAW, jangan langgarkan. Mana kata tadi kata tak ada, sekarang kata ada. Memanglah tak datang lagi hukum. Macam arak dulu halal, lepas jadi haram. Dulu halal boleh. Pergi Quran kata banyak manfaat dan juga ada dosa, kan? Tapi maksudnya ada manfaat jugalah. Kan? Kan apa yasalahum al-masjid. Kul fihi ma ithmun kabir. Mereka tanya pada kau Muhammad berkenaan dengan arak dan judi. Katakan wahai Muhammad, pada kedua-duanya ada ithmun kabir. Wa manafi'un linnas, dan manfaat. So, ini boleh lagi ni. Bahkan ayat berkenaan dengan tajuk wahai orang beriman, jangan kamu dekati solat dan kadang kamu mabuk. So maksudnya mabuk tak apa. You can, tapi jangan solat je dan kadang mabuk. So kalau tak mabuk, kalau untuk time tak solat, boleh mabuk. Yang ni memang ada datang dalil kata ini, tapi lepas tu diharamkan. Macam yang masalah bila Nabi SAW mula ditanya, Nabi diam. Nabi dah kata tak ada. Kemudian Allah Ta'ala turunkan wahyu kata ada. Udahlah. Dia nak bagi. Dia memang dikeluarkan statement kata azab kubur tak ada. Lepas tu bila kawan kita kat sini tanya soalan, saya kata hadis ni tak habis. Lepas tu dia nak berdebat dengan saya. Dia datang kelas lah. Datang kelas belajar. Kan dia nak sibuk sebarkan idea tak ada azab kubur tu. Dia bawa hadis. Saya kata kalau dia bawa hadis ni separuh, dia tahu dia jahat. Kan? Sini dia jahat lah. Apa hal tak separuh? Kenapa tak baca hadis habis-habis? Maksudnya dia ada intention kat situ. Untuk apa? Kata azab kubur tak ada. Nabi yang kata tak ada. Dia kata macam tu. Lepas tu, kalau dia kata dia tak tahu, patut dia diam. Jangan bercakap. So dia nak duduk part mana? Dia takkan boleh duduk. Dia salah satu je. Kalau dia tahu, dia cakap, dia jahat. Kalau dia jahil, dia cakap, dia berdosa. Still berdosa juga. Jahil cakap, salah juga. It's the same thing. Betul ada saya tak buka Facebook biasanya. Tapi saya nampak dalam saya buka sikit tu nampak ada mesej daripada dia. Dia tag saya kan, dia kata betul nampak kata apa bincangan dan sebagainya. Saya kata tengok tarik lama dah. Tak layan pun. Tak layan pun. Tapi cerita dia memang kita poyo. Bahasa Arab tak faham tiba-tiba nak cakap. Tak belajar hadis nak bercakap. Kononnya tak ada azab kubur. Yang lawaknya bila tanya balik kenapa dia bawa hadis separuh, dia pun macam rasa macam apa? Macam-macam diperbodohkan lah, atau dikatakan salah kan. Dia rasa malu lah, dimalukan depan ramai. Dia berbohong atas nama Nabi tak apa. Dia menipu benda berkenaan untuk sebar idea dia berbohong tak apa. Jangan tegur dia salah. Jangan malukan depan orang ramai. Ini mazhab yang biasa sekarang ni. Orang tu menipu atas nama Nabi, duduk depan mimbar ke atas depan ke kursi ke, menipu atas nama Nabi. Jangan tegur. Tak apa. Mana tak susah. Kehormatan Nabi tadi tak penting. Maruah dia kena jaga. Jangan tegur dia depan orang ramai, mengaibkan dia. Dia tipu atas nama Nabi, tak apa. Faham tak? Ini yang berlaku sekarang ni. Jangan tegur dia buat dia menipu. Jangan tegur dia buat salah. Sebab apa? Ini macam mengaibkan dia. Tapi menipu atas Nabi, tak apa. Tak usah tegur. Mana Nabi punya kehormatan, dengan kehormatan dia lagi tinggi kehormatan dia daripada kehormatan Nabi SAW. Ini kumpulan pelik. Kan tak belajar agama kemudian nak bercakap tentang agama. Kemudian menipu pula. Kemudian ada dubious kan. Berniat jahat. Ada intention jahat. Takkan dia, kalau dengan dia kata kalau dia tulis dia jahil, dia patut diam. Kalau dia tulis dia tahu hadis tak habis, dia letak part yang Nabi kata dia ada azab kecuali hari akhirat. Dia tinggal situ je. Separuh lagi dia tinggalkan. Sedangkan hadis tak habis lagi. Baca habis tengok. Dan Nabi SAW betulkan sekali, sebut sekali, datang hukum berikutnya. Ya. Macam permulaan macam Khawlah binti Sa'labah. Bila datang jumpa Nabi SAW kan, bila dia kena zihar dengan suami dia. Yang surah Al-Mumtahanah, surah Al-Mujadalah. Kan dia suami dia zihar dia. Kemudian bila suami dia zihar, dia jumpa Rasulullah SAW mengadu. Rasulullah SAW kata, aku tak boleh buat apa. Nabi tak tahu nak cakap apa. Bahkan Nabi diam. Ada seorang yang kata Nabi kata engkau telah haram kat atas dia. Engkau telah pun haram kat atas dia. Mana tak boleh. Dia kata ya Rasulullah, aku mengadu pada engkau. Jadi Allah tak turunkan Al-Quran. So Al-Quran tadi datang. Asal Nabi kata tak tahu nak buat apa. Datang Al-Quran ajarkan apa tu buat. Apa masalah dia? Oh tak boleh. Kena sekali je betul terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Dia je Nabi pula. Dia tentukan apa boleh terima Nabi, apa tak terima. Ni kumpulan pelik-pelik dia panggil. Kan tak belajar agama kemudian bercakap. Kan? Sebarkan idea, tak ada azab kubur. Alasan hadis ahad. Bijaknya. Bahkan dalam Al-Quran Karim sebenarnya tentang azab kubur ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Okey? Yang tak belajar lah. Yang belajarlah.
Dan surah Ghafir ayat 46. Ghafir 46. Pasal tak sebut dalam surah 45, Allah nyatakan surah Ghafir. Ghafir. Okey. Ayat yang ke-46. Ayat berkenaan Allah nyatakan. Lepas kan Allah nyatakan berkenaan dengan apa? Dengan tentang seorang di kalangan apa orang beriman di kalangan Bani Israel, kaum Firaun. Ada seorang beriman. This guy yang beriman ni, dia nasihatkan kaum ni supaya ikut Musa AS. Dia bukan kaum Musa, tapi dia ajak, dia terang kepada orang ramai Musa betul. So di hujung ayat tu, ayat 45, Allah nyatakan fawaqahu Allah sayyi'ati ma amilu. Maka Allah Taala pelihara dia keburukan apa yang makaru, apa yang mereka perancang untuk dia. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab, dan layaklah untuk pengikut-pengikut Firaun, keluarga Firaun ni seburuk-buruk azab. Apa dia? An-naru, neraka. Yu'raduna 'alaiha, mereka dihadapkan kepadanya ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Kemudian ayat berikutnya, wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari berlakunya kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, akan dikatakan masukkanlah pengikut Firaun, keluarga Firaun, dalam dahsyat-dahsyat azab. Maksudnya sebelum daripada akhirat, mereka kena dulu kat kubur. Sebab ulama dalilkan dengan ayat ni. Tapi orang tak belajar lah. Atau orang tak belajar, kita tu tudung pun don't lawan lagi. Sedangkan Allah tak nyatakan suruh labuhkan tudung kan. Dalam Quran, dalam surah Al-Mu'min, dan surah surah An-Nur ayat ke-31. Allah kata wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna, mereka labuhkan tudung kepala mereka ke atas belahan baju mereka. Allah tak sebut dah. Khimar tu memang tudung kepala. Tak belajar lah. Tapi anyway, kalau dia kata orang tu kata ada sekian, dia kalau dia ambil kisah-kisah bohong atau dia baca separuh hadis, dia kalau dia tak tahu, dia jahil, patut dia diam. Kalau dia tahu dan dia cakap juga, dia niat jahat. Confirm niat jahat. Situ apa jawapan lain nak bagi? Kalau tak tahu, patut diam. Okay lah, fine. Kalau tahu dan memang dia sorok, dia jahat. Konsep confirm dia jahat. Baca separuh hadis untuk mainkan benda berkenaan. So memang dia kata, bahkan sebahagian mereka menolak hadis-hadis mutawatir yang pasti. Hadis mutawatir pun ditolak. Dengan hujah sifat mutawatir hadis berkenaan tak sabit di sisi dia. Ni tak. Di sisi saya tak ni. Sehingga itu menjadi tangga bagi golongan zindik dan sambil lewa. Sampai ada orang-orang yang zindik yang kita tak nak beramal dengan Islam, Muslim tapi tak nak solat, dan sekian dan sebagainya. Dia tentang apa? Syariat Islam ni punya fahaman, dan sambil lewa, serta menjadi ruang untuk mereka ni menolak semua hadis yang datang bertentangan dengan usul mereka. Semua hadis tolak. Pasal ada hujah di golongan yang pakai untuk hukum, tak pakai untuk akidah. Hujah golongan ini dipakai oleh golongan yang kufur daripada Islam ni, tak yang kita kata apa buat amalan orang kafir tapi mengaku Islam. Kita kata golongan ni gunakan hujah golongan yang kita kata kononnya percaya kita beramal dengan hadis ni, hadis ahad ni yang tak mutawatir ni pada masalah fiqh, tapi tak berkaitan akidah kita. Dipakai hujah mereka ni oleh golongan yang zindik. Okey, apa menolak semua, tolak semua hadis dan usul-usul mereka, dan apa yang mereka dan kata dengan usul-usul mereka dan apa-apa hawa nafsu mereka yang mereka berada padanya. So anything mereka punya pegangan, mereka akan tolak semua sekali hadis berdasar pada apa mereka nak. So ini masalah dia. Dan kumpulan-kumpulan yang tak belajar agama tapi nak bercakap juga. Mana dubious, mana ada sifat jahat kat situ. Kalau dia tak tahu, diam. Kan pasal orang tak tahu engineering, bercakap enjin motor kita rosak. Kan pergi dalam grup orang yang belajar perubatan. Kata kereta saya rosak. Cuba buka Swiss ini sebagainya. Dia bukan dia doktor. Bukannya mekanik. Macam juga mekanik. Dalam room mekanik, room motor ni bincang tentang perubatan. Boleh? Tak kan? Lepas dalam room motor bincang pasal agama. Room berkenaan sekian bincang pasal agama. Mana boleh? Restrict yourself. Jangan pandai-pandai bercakap pada benda yang bukan ilmu kita mengenainya ada. Faham tak? Ini bahaya bahaya. Kerana Islam ini, agama ni bukanlah benda yang memang Islam itu milik semua, tapi berhujah untuk Islam tadi hanyalah untuk orang yang tertentu saja. Siapa anda nak, layakkan diri anda. Apa? Belajar. Tak ada siapa halang pun nak belajar agama. Belajarlah. Pergilah hafal Quran, pergilah belajar hadis. Belajarlah ilmu tafsir, belajar usul fiqh dan sebagainya. Sampai anda layak, baru bercakap. Bukannya tak layak tapi saya niat baik. Tak boleh. Dan Islam tak ada jadi benda tersebut sebagai sandaran. Jelas? Jelas Baik, kita berhenti kat nombor 62 tu. Nanti sambung pergenggan yang berikutnya.
Baik, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.